Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita kumpul lagi setelah hampir setahun kot kan. Kita hilang itu kejap, jumpa kejap bulan 12, lepas tu hilang balik. Alhamdulillah. Dan kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah di atas apa yang Allah Taala berikan pada kita kelapangan. Dan memang kita tahu Allah Taala firmankan dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Dan kalau kamu bersyukur, aku akan tambahkan untuk kamu. Dan kalau kita dapat peluang kelapangan ni, gunakan untuk ibadat, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Taala akan bukakan lagi untuk kita ruang yang lebih baik dan keadaan lebih baik. Dan kita kena ingat bahawa Allah Taala firmankan dalam Quran, inna ma'al usri yusra. Dan bahkan 2 kali, semuanya bersama kepayahan tu akan ada kemudahan. Dan kalau kita susah mana sekalipun keadaan sekarang, ingatlah Allah Taala yang mengatur segala-galanya. Baik. Hari last kali kita berjumpa pada tahun yang lepas. Bunyi berat ya. Okey, tahun yang lepas kita habiskan alhamdulillah berkenaan dengan tajuk usul bagi ahli sunnah dalam penerimaan dan pendalilan, ataupun dalam macam mana mereka belajar, macam mereka beramal dengan nas. Yang kita kata 3 usul yang kita dah habiskan alhamdulillah. Itu berkenaan pertama, ahli sunnah adalah orang-orang yang mengagungkan nas. Maksudnya tak ada siapa lebih besar berbanding Allah dan Rasulullah di sisi mereka. Okay. Kemudian mereka memastikan kesahihan nas. Bila nas mereka nak ikut, mereka cek dulu. Bukan main terjah saja. Jadi asal baik apa salahnya, tak. Itu bukan manhaj ahli sunnah. Okay. Kemudian yang ketiga, betul faham nas. Dan kita alhamdulillah kita habiskan tajuk tersebut. Dan hari ini insya-Allah kita akan masuk pada bab kedua. Bab kedua, laluan pelaku bid'ah dalam berurusan dengan nas syarak. Dan benda ni sangat penting sebenarnya. Dia balik pada asal, kadang-kadang pada sudut asal agama kita ni dibina di atas 2 sudut, iaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau kita suruh orang buat baik saja tapi tak terangkan kemungkaran itu apa, nescaya mungkin boleh terjatuh kepada kemungkaran, bahkan mungkin tanpa disedari. Bahkan kalau kita lihat macam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah nyatakan, la yattaqi syarr ma la ya'rifu syarr. Takkan boleh menjauhi kejahatan siapa tak tahu apa itu kejahatan. Dia tak tahu kejahatan tu apa, dan mungkin dia follow tanpa dia sedar. Bahkan banyak para ulama nyatakan zaman kita sekarang ni adalah zaman di mana orang tersebut mungkin solat, mungkin puasa, mungkin bayar zakat, tunaikan haji, umrah, baca Quran, tapi mungkin dia buat perkara-perkara yang sebenarnya merosakkan akidah dan iman dia, tapi dia tak sedar. Kerana kebiasaan masyarakat, kerana keadaan persekitaran, salah faham yang ada. Jadi maka berterusan. Cuma kat sini kita akan khususkan bab kedua ni tentang laluan pelaku bid'ah dalam berurusan dengan nas syarak. Dia kenapa kita tumpu pada tajuk ni, pasal pada ahli sunnah itu dipanggil ahli sunnah kerana hubungan mereka dengan nas syarak. Kenapa anda digelar ahli sunnah? Itu sedar sikit. Banyak orang tak sedar. Dia kata ana ahli sunnah kan ahli sunnah. Ahli sunnah tadi kerana sentiasa relate diri mereka dengan sunnah. Dan mereka ada disiplin bila berhadapan dengan sunnah, maka digelar ahli sunnah. Macam golongan apa Syiah, digelar Syiah kerana perangai dia. Jadi ahli sunnah kerana perangai mereka. Demikian juga orang yang dikatakan sebagai pelaku bid'ah juga dia ada muncul bid'ah dia ataupun kerosakan tadi berdasar kepada muamalah mereka dengan nas syarak. Apa mereka buat dengan nas syarak? Kita semua mengaku muslim, tapi bila datang qala Allah qala Rasulullah, apa tindakan kita dengan firman Allah dan sabda Nabi? Itu akan menjadikan nilai diri kita, adakah kita benar-benar seorang ahli sunnah. Baik, kalau siapa-siapa tak suka digelar ahli sunnah, tak cakap apa lah. Ini pasal benda ni untuk kita faham. Okey, baik. Ini pendahuluan diletakkan. Laluan pelaku bid'ah dalam berurusan dengan nas syarak. Pelaku-pelaku bid'ah dengan kepelbagaian kumpulan-kumpulan mereka, macam-macam jenis.
Dan bid'ah kena ingat ada bid'ah yang mengkafirkan, bid'ah tak mengkafirkan. Ada bid'ah yang menjadikan orang tu kafir, keluar agama. Ada bid'ah yang tak mengkafirkan dia. Dia jadi seorang yang mungkin fasik atau suka mencari kelonggaran dalam agama, tapi dia bukan terkeluar agama. Dan juga ada dan ada bid'ah dalam akidah, dalam ibadah, dan semua bid'ah tadi pada sudut yang berbeza-beza. Bukan yang sama. Okay, dia kata pelaku bid'ah dengan pelbagai kumpulan mereka dikenali dengan sikap memandai-mandai di hadapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bias pertama kita kenal sebab memandai-mandai depan nas. Okey, kalau Allah kalau Rasulullah dia akan keluar dengan third opinion atau pendapat yang lain daripada Allah Taala berikan pada dia. Serta tidak mengagungkan apa yang datang dalam kitab dan sunnah. Apa datang kalau Allah kalau Rasulullah tak dinilai. Syair sangat diagung, dimuliakan. Kadang-kadang macam saya ingat semalam kot abang kita follow kelas malam kan, dia seorang lelaki nama Akhtal. Akhtal ni dia seorang penyair zaman Bani Umayyah. Dia Kristian, bukan Muslim. Yang peliknya bila ada orang di kalangan masyarakat Islam sendiri ambil syair dia untuk jadi hujah dalam memahami pengertian kalimah-kalimah Al-Quran ataupun nas-nas Al-Quran dan hadis yang berkaitan sifat Allah Ta'ala. Tapi orang tinggalkan hadis Nabi. Dia ambil ini, syair ni, tengok syair ni kata. Tapi bila kita kata qala Rasulullah SAW, ini zon dia, belum lagi yakin. Sedangkan syair tak mutawatir pun. Tapi diorang selamba. Ini kena jaga-jaga sikit. Okay, saya ini Syekh Ahmad Abdurrahman As-Suwaiyan, pengarang buku ni, dia kata akan nyatakan dalam bab ini beberapa usul umum bagi tata cara pelaku bid'ah dalam penghujahan yang akan menjelaskan sedikit kesesatan dan penyelidikan mereka. Dan dia adalah sama macam kita kata ahli sunnah ada 3 usul. Orang yang katakan ahli bid'ah pun ada 3 usul juga. Usul pertama mereka, dia kata kat sini 3 ia adalah usul pertama menolak nas-nas sabit yang bertentangan hawa nafsu mereka dan berani menentang nas-nas. Bila katakan datang nas tak kena dengan apa dia suka, dia reject macam tu je, selamba, tanpa rasa takut, tanpa rasa bimbang. Okey. Kedua, mempermainkan usul-usul penghujahan syariah dan memburuk-burukkannya. Mana dia play around. Bila datang nas ke, dia kata play around, pusing-pusing, terbalikkan. Ataupun memburuk-burukkan tentang cara pemahaman dalil. Cara kita faham dalil macam mana, sebagainya, dia reject, dia buang juga. Mana tadi tak tolak nas. Kedua, bukan tolak nas, permainkan cara untuk memahami nas. Okey. Dan yang ketiga, mereka-reka usul-usul baru bagi penghujahan dan penerimaan ilmu. Wujudkan sumber-sumber baru dalam penerimaan agama dan juga perbahasan ilmu. So that dalam kita kata Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dia tambah kasyaf ke, mimpi ke, kan, ilham ke, rasa ke, dan zikir banyak kan. Zikir banyak, hati ni macam dah dekat dengan Tuhan sangat. Jadi walaupun hadis Nabi itu sahih, tapi saya tak sedar hati dengan hadis Nabi. Ni boleh jadi macam itulah. Dia usul baru dipanggil. Macam panggil kasyaf dan ilham. Nanti kita akan bincang insya-Allah. Dia kata tidak semestinya anda dapat menilai setiap kumpulan dari kumpulan-kumpulan pelaku bid'ah mengikut pecahan usul-usul ini. Mungkin kita tak boleh nilai semua ikut base ini. Kata mungkin, kata. Kerana mereka berbeza-beza dalam bid'ah mereka secara berlebihan dan berkurangan. Sebab ada yang over ketika buat, contoh macam tolak nas jelas-jelas, ada yang mungkin tak buat sungguh-sungguh. Ada yang permainkan, kata saya beriman Quran tapi hadis ni, ada kata saya reject, ada kata saya bukan tak percaya, tapi dia ada berbeza. Kita boleh ukur semua serentak, tapi sifat itu mesti serupa. Dia kata perlu dipastikan di sini yang saya Syekh Ahmad Abdurrahman As-Suwaiyan kata, saya tidak bercakap mengenai sejarah yang telah lalu. Kadang-kadang kalau kita buka kitab Milalul Nihal Asy-Syahrastani ke, yang mana kitab lama tentang kumpulan-kumpulan sesat, kumpulan firqah-firqah dalam Islam ni, ada separuh kumpulan tu dah pupus dah, tak wujud. Kita dengar nama, kita dengar cerita, tapi tak pernah ada depan mata kita. Tapi dekat sini dia kata tak nak bincang tentang benda lama. Ya. Bahkan kumpulan-kumpulan terdahulu dan tata cara yang direka-reka mempunyai pelanjutan yang meluas pada zaman kita sekarang. Sebenarnya walaupun benda itu dibuat zaman dulu, tapi sebenarnya zaman kita sekarang ni masih ada saki-baki dia tanpa disedari. Kumpulan yang mungkin zaman dahulu wujud, zaman sekarang tak ada. Macam Khattabiyah. Khattabiyah ni satu kumpulan
sesat, yang dia anggap syurga neraka tak wujud. Syurga neraka manusia ni dekat dunia ni, kalau dia happy, dia gembira, dia senang, syurga. Kalau dia susah, sengsara kat dunia ni, neraka. Tapi kalau kita jumpa kawan-kawan kita, kalau kita sembang-sembang, rasa pernah dengar ayat ni. Saya jumpa dengan geng belajar hakikat, ada cakap yang tu, dia kata tak ada syurga neraka, tak wujud, dia kata. Walaupun dia orang mungkin tak ada kaitan dengan Khattabiyah tadi, tapi dia punya usul tu berulang balik. Ini ingat benda kita bincang kat sini, insya-Allah kita jumpa depan mata kita bersepah. Okey. Malah penyelewengan dan kesesatan tersebut semakin bertambah dengan bertambahnya kelalaian, bertambahnya mengikuti kejahilan dan berkurangan para ulama. Dahulu Mujahid bin Jabr, anak Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia kata mereka bermula sebagai Murji'ah. Murji'ah ini orang yang kata iman cukup dalam hati, amal tak payah. Kemudian menjadi Qadariyah. Qadariyah ni kata semua benda ni tak ada qadar. Tak tentukan qadar. Tak ada qadar. Ni semua kita punya salah, kita punya perbuatan. Kemudian mereka bertukar menjadi Majusi. Dia punya rentetan tu, sebab kalau kita ikutkan balik agama Majusi tu sendiri pun, sebenarnya kalau ikutkan kitab suci mereka, Zoroastrian punya ajaran tu, memang ada cerita tentang Nabi Ibrahim dan sebagainya, tentang Nabi Muhammad. Diorang tengok Nabi, diorang kenal. Menunjukkan satu masa dahulu betul. Kemudian masa berlalu, makin bertukar dan akhirnya jadi Majusi. Basically dia asas macam tu. Berkata Ibn Taymiyah rahimahullah, bid'ah pada awalnya hanya sejengkal. Kemudian dia menjadi ramai dari segi pengikut serta menjadi berhasta-hasta. Berbatu-batu, bahkan berfarsah-farsah. Farsah ni satu farsah 3 batu. The word farsah, satu farsah 3 batu. So jadi dia menjadi panjang, bertambah-tambah. Kadang-kadang benda macam ni saya ingat, macam ada orang kata dengan saya, dia kata apa salahnya kalau saya nak amalkan doa, contohnya yang Nabi ajar kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk malam qadar. Kan Nabi kata, Aisyah kata, ya Rasulullah, kalau aku sempat malam qadar, apa patut aku cakap? Kan Nabi kata, katakanlah, Allah manaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kita kadang-kadang kita kata stick to the dalil, follow exactly, mana amalkan benda ni lebih-lebih lagi pada akhir Ramadan. Dia kata kalau saya suka baca dalam solat saya, pandang muka atas bawah kan. Kita nak cakap pasal dia rasa meaning tu bagus. Tapi balik pada asal, macam kita masuk tandas. Setelah tandas kita masuk kan ada doa, minta perlindungan daripada syaitan. Boleh baca nak masuk tidur. Maksud bagus, tapi di mana anda letak? Ini yang kadang-kadang orang kata, salah ke saya baca Fatihah lepas solat? Ayat sama lah tadi. Hukum dia adalah sama. Pasal diorang nampak benda tu baik, kan maksud dia bagus, tapi kadang-kadang benda asal sejengkal je. Tapi dia akan menjadi berhasta-hasta, berbatu-batu sebab kerana tidak dihentikan, disekat. InsyaAllah kita pernah bincangkan dahulu pada tajuk ini, macam teguran Ibn Umar kepada seorang lelaki yang kata, dia bersin, hajum. Dia kata, Alhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala Rasulillah. Dia tambah salam ke atas Rasulullah. Dia sebut, Alhamdulillah dah sunnah dah. Tapi dia tambah dengan salam ke atas Rasulullah. Ibn Umar duduk sebelah dia. Ibn Umar kata, aku pun kata Alhamdulillah salam ke atas Rasulullah, tapi bukan macam ni Nabi ajar kami. Bukan begini Nabi ajar kami. Nabi ajar kami untuk kata Alhamdulillah pada semua keadaan. Alhamdulillah sahaja. Maksud dia. Sebab kalau kita buka untuk dia kata boleh, dia kawan sebelah tu akan tambah lagi. Yang ni tambah lagi. Dan bila nak berhentinya? Ya tak apa lagi kalau dia baca Alhamdulillah salam atas Rasulullah, dia baca ayat kursi lah. Hacum. Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Kan jadi, faham tak? Jadi asal sejengkal. Tapi dia akan berkembang bila tak dihentikan. Ni kena jaga-jaga. Baik. Okay, sekarang kita bincang usul pertama. Usul pertama, menolak nas-nas sabit yang menyalahi kehendak mereka serta berani menentangnya. Okay, bila sebut nas-nas yang sabit, okay, bila sebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih, itu nas yang sabit. Sebab kita ni beramal dengan semua yang datang daripada Nabi SAW yang diajarkan Al-Quran atau dalam hadis baginda. Sabit. Okay, dengan benda berkenaan sah, kita beramal. Tapi bagi mereka ni, yang pertama sekali mereka tolak nas yang sabit tu, dah betul oleh Allah Ta'ala pun, daripada Nabi sabda pun, dia masih lagi kerana menyalahi kehendak mereka akan tolak dan mereka tentang. Okay. Pelaku-pelaku bid'ah punya sifat yang banyak, amat banyak, yang bezakan mereka daripada ahli sunnah. Yang mungkin yang paling nyata di antaranya adalah mereka berpaling daripada nas-nas syarak serta menolak makna-makna yang pasti.
Mana makna yang jelas, meaning yang terang. Apa benda persoalan saya tak faham. Tapi sebenarnya kalau tuan-tuan duduk dalam masyarakat umum kan, di masjid tuan tak jumpa mungkin. Dia akan duduk dengan geng-geng lepak tengah malam kopi kan, duduk kedai makan dengan geng orang muda. Dia akan keluar kumpulan-kumpulan ni. Kumpulan hakikat, makrifat. Yang kadang-kadang dia kata solat ni, yelah, tapi aku solat tak rasa apa. Yang seorang tu kata, betul lah tu, sebenarnya kau kurang benda. Dia start going. Dan memang kita kata, bila kadang-kadang datang nas Quran dan hadis kita baca pun, dia akan selamba, tak kisah. Tak ada rasa langsung hormat. Tak ada langsung hormat. Ini masalah yang timbul. Paling nyata adalah mereka berpaling daripada nas dan syarak serta menolak makna-makna yang pasti. Macam bila kata solat itu solat. Dia tolak solat. Kita pernah jumpa satu orang Allah Ta'ala ni, dia kata masjid pasal dia nak nafikan Nabi telah Isra' dan Mi'raj, sebab tajuk wajib solat 5 waktu timbul di situ. Dia kata masjid is not masjid. Saya kata masjid tu apa? Dia kata masjid is kepatuhan agama. Saya kata datang mana? Yalah pasal sujud kan macam tunduk patuh. Jadi masjid maksud dia itu. Tapi bila kita baca ayat Quran kan, contoh dalam surah At-Taubah yang Allah Ta'ala nyatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Hei orang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Maknawi, badan tak ada tapi dalam mereka adalah kotor. Fala yaqrabul masjidil haram, yang mereka dekati Masjidil Haram ba'da amim hadha, sudah tahun mereka ini. Mana pada tahun ke-10 Hijrah, Nabi suruh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seru kepada orang yang tunaikan haji, tahun depan musyrik yang datang. So, saya kata, ni nak terjemah apa? Masjid kan, Masjidil Haram. Terjemah apa? Dia terkebil. Dia pasal dia orang suka pada nas-nas tentu lah. Jadi, memang dia orang akan cuba. Kan, makna yang pasti, masjid itu masjid, solat itu solat, dia akan tolak. Dan itu muncul dengan dua sikap. Kenapa boleh dia orang tolak tu dua sikap? Okey, pertama kita perhatikan, sifat pertama berani dalam menolak nas. Barangkali antara misal nyata tentang sifat ini adalah apa diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Mu'adz daripada bapanya, bahawa dia mendengar Amr bin Ubaid. Ni seorang imam Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah ni kita tahu pada akhir Hasan al-Basri kan, dia punya anak murid dan Wasil bin Atha, dia start gunakan cara falsafah dalam faham nas. Dan berakhir dengan dia mula, dan bahkan dihalau oleh guru dia daripada datang dekat. Terus datang dengan majlis kami. Kadang-kadang orang kata macam elok ke halau orang. Tapi masalah ni, inilah yang dibuat oleh ahli sunnah zaman dahulu. Supaya jangan sampai bercampur aduk orang yang ambil ilmu daripada dia betul dengan orang yang tipu-tipu nama, nanti sebarkan nama, kata saya guru anak murid orang tu juga. Semua orang boleh claim anak murid siapa. Jadi Hasan Basri halau dia. Tapi ala kulli hal, bila perbualan tu berlaku kan, kumpulan ni dia start gunakan logik akal lebih daripada nas. Bahkan tuan-tuan, bila tuan-tuan dengar ayat hadis ni ahad, hadis ni tak mutawatir, antara yang mula menimbulkan adalah kumpulan ni. Mu'tazilah lah antara mula. So kalau diorang ikut sahabat Nabi SAW untuk faham nas, selesai masalah. Sebab kita katakan para sahabat kan praktikal asal bagi nas. Tapi diorang tak nak ikut, diorang cuma faham dengan sendiri. So kefahaman sendiri itulah yang melahirkan kumpulan-kumpulan yang baru dalam Islam, macam Qadariyah kan, yang datang bila mereka ni Ma'bad Al-Juhani, ditimbulkan persoalan. Dia kata kalaulah Tuhan dah tentukan macam-macam pada kita dan jadi ikut ketentuan Tuhan, macam tak adil lah pula gaya tu keluar. Kadang-kadang pada logik akal macam betul juga. Jadi start berkembang. Sebelah sekali benda yang datang nas kata Allah buat pun dia kata Allah tak buat. Ini kebiasaan yang berlaku. Ini memang kita tahu. Jadi contoh Amr bin Ubaid ni daripada Mu'tazilah, dia berkata apa? Dia menyebut hadis yang benar lagi dipercayai, Shadiqul Masduq. Hadis kalau mata arba'in tu hadis nombor 4. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawma. Yang kena hafal Dia hadis-hadis yang matan-matan ni tolong hafal. Jadi daripada hafal benda bukan dia hafal ni. Kita kena ada. Dia hadis keempat yang Nabi ceritakan berkenaan kejadian manusia, peringkat-peringkat kejadian manusia, dan kemudian Nabi terangkan tentang malaikat datang tulis rezeki, ajal, amal, bahagia, sengsara. Okay, hadis ni sangat masyhur lah. Kan pasal ini di antara hadis yang datang untuk menolak fahaman-fahaman yang datang daripada contoh macam daripada kita sebut Ma'bad Al-Juhani tadi yang tak percaya qadar. Ini antara dalil tentang qadar itu ada. Bahkan Nabi sebut kan, antara syarat iman kita adalah wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi,
engkau beriman qadar baik atau buruknya. Bukan yang baik je, bukan buruk je kan, tapi dua-dua sekali. Semuanya datang daripada Allah Taala. Macam kita kena COVID-19 ni kan, ni qadar Allah Taala. Yang kalau kita perhatikan banyak orang tak faham. Kalau buka sejarah balik, pada zaman para sahabat semua dengar lah tahun Amwas yang mati 20,000 orang, tapi separuh penduduk Syam sebenarnya. Dalam tahun 86 Hijrah berlaku tahun Jarif. Tahun Jarif ni kalau tuan-tuan dengar akan terkejut. Dekat Iraq berlaku satu wabak penyakit, mati setiap hari sebanyak 70,000 orang. Dalam masa 3 hari penduduk Baghdad kosong. Ada tahun-tahun yang lain yang berlaku, tak ada siapa nak catat sebab dah mati semua. Sampai ada kisah sebut dalam tahun tu berlaku, semua tabi'in ni kan, dia ujung tabi'in, sigar tabi'in ni gali kubur sendiri, tunggu mati dalam lubang kubur. Sebab kalau dia mati kat rumah tak ada siapa nak uruskan. Ini nak ceritakan sebenarnya tuan-tuan hadapi ni sebenarnya kebetulan kita hidup dalam masa ni. Kalau macam bapa saya rahimahullah, dia lahir tahun 32, dia mati 97, dia tak rasa lah. Tapi kalau patah balik sebelum daripada dia, dalam 20 tahun, manusia dekat dunia dah pernah rasa ketika Spanish flu. So basically benda ni qadar. Untung rugi kita, baik rezeki kita dapat ke, mesti dari Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali pandang dialah. Jangan dialah. Lihatlah kepada Allah Ta'ala dahulu. Allah Ta'ala yang mengatur. Kalau awak kata orang ni yang buat, orang ni buat, iman awak mana? Ini sangat bahaya. So kita sekarang ni dalam tujuh asal. Kalau dia kata kita beriman qadar ni, kalau tak beriman qadar, dalam hadis yang banyak datang sebutkan dalam Abu Daud ke dalam Sahihain ke, amal kita takkan diterima. Walau sebesar bukit Uhud emas kita sedekahkan, takkan diterima oleh Allah Taala kalau tak beriman dengan qadar. So kritikal benda ni. Banyak orang dia anggap percaya, aku beriman Allah Taala, aku percaya malaikat. Apa masalah dia? Dia cakap macam tu. Dia lupa sebenarnya beriman qadar tu ada di antara asas. Pasal bila disebutkan rukun Islam yang 6, qadar ni kalau kita percaya Allah 5 lagi batal. Kalau tak percaya Rasul, percaya semua, tak percaya Rasul batal. Everything is rejected. Bukannya kita kata tak apalah dah 80% kan. Kan benda tu 80%, apa salahnya? 20% je lagi tak ada. Yang Allah terima dari kita total, bukannya persen-persen. Ini jaga. Jadi Ma'bad Al-Juhani dia orang masalah bab ni. Bab qadar pasal logik. Kes logik. Dalam Mu'tazilah benda tak logik dia reject. Reject. Asal tak logik dia reject. Dia lupa berkenaan nas. Kita belajar patutnya kita patuhkan diri kita. Tak faham, tapi kita kena percaya. Kalau kita tak faham macam mana nanti sungai syurga daripada madu. Kau tahu tak? Tuan tahu tak? Untuk setitik madu dapat lebah tu kena terbang hinggap 1000 kuntung bunga. 1000 kuntung bunga. Nak jadi sungai banyak mana kak? Kita cuba. Kita fikir tak guna pun sebab balik pada asalnya ghaibiyat. Tentang Allah Ta'ala sendiri pun ghaibiyat. Patut kita pegang cara yang sama. Kita iman dengan makna. Tak tahu cara. Nak tahu cara tunggu matilah. Dan kita tahu lah macam mana kubur, macam mana malaikat datang ketuk kita. Nak tahu tunggu nanti. Adapun sekarang atas kita kepada apa Nabi sabdakan adalah sami'na, iman, aman billah. Baik itu asas dia. Jadi ni hadis ni Amr bin Ubaid dia tak setuju. Dia menyebut hadis Shadiqul Masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawma. Sungguh seorang kamu dihimpun dalam perut ibunya dan tempoh 40 hari sebagai nutfah. Kemudian dia jadi alaqah dan seperti itulah hadis. Ni hadis tu sampai kepada malaikat tulis berkenaan dengan qadar. Dan kemudian malaikat tu datang, nanti Nabi ujung hadis tu yang dia sangat tak boleh terima tu adalah tajuk walladzi nafsi biyadihi. Yang Nabi sabda, demi Tuhan yang aku di tangannya. Inna ahadakum atau inna rajula, yang seorang kamu atau seorang lelaki itu la ya'malu bi amali ahli jannah, pasti beramal dengan amalan ahli syurga, hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa zira', sehingga tiada di antara dia dengan syurga kecuali sehasta je lagi nak masuk. Amalan dia punya banyak, amalan syurga, sampai sikit lagi nak masuk syurga. Fasbiqu alaihil kitab, lalu kitab mendahului tertulis bahawa dia ni annahu min ahli nar, dia daripada ahli neraka. Fayamalu bi amali ahli nar, dia pasti beramal dengan amalan ahli neraka, fayadkhuluna, dia akan masuk neraka. Dan sebaliknya lah, wa inna ahadakum aw innar rajula, seorang kamu atau seorang lelaki itu
la ya'malu bi amali ahli nar, pasti beramal dengan amalan ahli neraka. Hatta ma yakun bainahu bainan nar illa zira', sampai tiada di antara dia dengan neraka kecuali sehasta je lagi. Fasbiqu alaihi kitab, tapi telah mendului kitab yang malaikat tulis tu, annahu min ahli jannah, bahawa dia ni dengan ahli syurga. Faya'malu bi amal jannah, pasti dia akan beramal hujung hayat dia dengan amalan ahli syurga. Fa yadkhulul jannah, dia akan masuk syurga. Benda ni kalau kita dengar sekarang dibaca, kita jadi macam dia orang jugalah. Macam kan. Macam tu. Kita disuruh beramal. Kita tak disuruh cari kitab kita tulis apa. Atas kita adalah amal. Kalau kita rasa amal kita kurang, ya Allah, doalah. Rasa malas ibadat, doa. Hatta Nabi ajarkan doa kepada kita untuk Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kan Nabi ajarkan kepada para sahabat. Kan Nabi kata, aku sayang kau. Nabi kata, jangan lupa untuk berkata setiap kali lepas solat, ya Allah, bantulah aku untuk mengingati engkau. Kan? Bersyukur kepada engkau dan elok ibadat kepada engkau. Kan Nabi ajar sahabat. Maksudnya kalau kita rasa diri kita kurang, dan angkatlah tangan, doalah kepada Allah Ta'ala. Itu betul dia. Ini dia sibuk. Kitab tu tulis apa? Apa kitab aku tulis? Neraka ke syurga? Dia garuk kepala, dia jumpa kawan ni, dia betapa, kok nampak. Lepas tu nak buat apa? Sebab apa dalam kitab tadi takkan berubah. Itu ilmu Allah yang mendahului segala-galanya. Atas kita disuruh adalah amal. Disuruh kita beramal. Tapi diorang, geng Mu'tazilah, dia kata macam langgar, macam ni macam tak adil, macam sekian. Dan ini tajuk dia. Apa dia kata? Jika aku mendengar Al-A'mash mengatakan ini, nasihat aku akan dustakan. A'mash kan tabi'in yang ambil hadis ni, dan daripada tabi'in ambil daripada tabi'in hadis ini. Al-A'mash, dia kata aku dengar hadis ni daripada A'mash, aku dustakan dia, aku takkan percaya dia. Dan dia kata jika aku mendengar daripada Zaid bin Wahab, tabi'in cakap macam ni, aku akan terima daripada dia. Dan jika aku mendengar Ibn Mas'ud mengatakan ini, nasihat aku takkan menerimanya. Jika aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan ini, nasihat aku akan menolaknya. Dia kata, Rasulullah cakap depan ni, dia cakap pada aku, depan aku dia cakap macam ni, aku tolak. Dan jika aku mendengar Allah mengatakan ini, nasihat aku akan berkata, bukan di atas ini engkau ambil janji kami. Ni panggil lantang ni ya. Kan berani dia berkata tentang Allah Ta'ala apa yang tak patut dia kata. Dan sedangkan kita tahu bahawa pasal qadar tadi, dia nak fahamkan, kena lari kejap. Bahawa qadar ni, dia ilmu Allah mendahului segala-galanya tau. Jadi macam ni. Okay, kalau saya seorang guru, saya tulis tentang pelajar saya. Sebab yang saya tinggalkan tuan-tuan dia tak faham nanti masalah. Okay, jadi saya tulis dalam kertas ni sebelum exam minggu depan. Sebelum exam berlaku, saya tengok student saya tiap-tiap hari depan mata saya. Siapa tidur, siapa tersengguk-sengguk, siapa yang sibuk main telefon, saya nampak. Lepas tu saya pun tulis. Ikut pada saya punya pengetahuan, Ahmad gagal, lulus, gagal. Saya tulis semua sekali. Kemudian saya simpan kertas ni kat sini. Dan saya tak datang, bulan depan baru datang. Exam 2 minggu lagi. Kemudian bila saya keputusan exam keluar, adalah salah seorang kawan kita ni pergi ambil benda ni, kertas ni. Dia pun pegang. Kau lulus gagal? Gagal. Serupalah. Pasal orang nampak saya letak kertas ni kat sini. Dia katalah, serupalah. Gagal lulus. Sama kau. Bila dia cakap itu kan, lepas tu dia orang macam tak adil. Ustaz Adli gagalkan kami sebelum kami gagal. Soalan, tuan-tuan gagal sebab saya tulis ke tuan-tuan gagal sebab perbuatan tuan-tuan sendiri? Sebab saya tengok student saya faham. Okay, cerita dia lain, dia adalah Allah Ta'ala takkan silap. Saya sebagai seorang guru, saya boleh silap. Sebab mungkin saya nampak student tidur kat sini, balik rumah dia datang, dia pergi tuition. Dia dah hafal lah, sebab tu dia ngantuk datang kelas ni. Macam, alah boring lah, dah biasa dengar lah tajuk ni. Jadi saya silap, teka. Saya boleh silap. Allah takkan silap. Apa yang Allah catatkan berkenaan apa akan jadi daripada mula kejadian sampai akhir, takkan silap. Itu beza dia. Tapi soalan, adakah manusia patut sibuk dengan tulisan tadi? Macam tuan-tuan dulu buat tunjuk perasaan. Semua datang pegang spanduk, Ustaz Adli zalim. Gagalkan kami sebelum kami gagal. Boleh? Tak boleh kan? Sebab apa? Saya tulis berdasar pengetahuan saya. Dan exam tu susah atau senang. Dan kemudian student saya yang mana yang
beri perhatian dan tak beri perhatian. Saya tengok, saya kenal. Memang seorang guru kadang boleh agak student dia lulus atau gagal kan. Jadi tapi anggaran seorang guru tu tadi mungkin boleh silap. Tapi pengetahuan Allah Ta'ala yang tercatat takkan silap. Itu je beza dia. Dan kita tak disuruh cari dalam kitab kau punya takdir apa, kau tak payah. Atas kita adalah buat kerja, usaha kita buat. Kita pun pejam mata, dalam takdir aku ni boleh hafal Quran ke tidak? Dia pejam mata goyang-goyang kan. Tak payahkan jumpa jawapan, try masuk dulu, mulakan menghafal. Gagal, main tertulis tak dapat. kita dah buat kan, cuba-cuba tak lepas. Jangan maksudnya, bukanlah rezeki kita. Tapi effort yang kita buat tu Allah Ta'ala tuliskan sebagai, dicatat sebagai amal. Sebab kalau itu kita fahamkan ni qadar ni kan, yang geng Mu'tazilah ni sampai sekarang tak boleh faham. Sampai lagi masih lagi kita jumpa orang yang persoalkan kalaulah Allah Ta'ala tentukan dia tak adil. Ni ayat ni. Bukan di atas itu janji kami kau ambil. Dia cakap itu. Kalau aku dengar Allah kata, dia kata. Inilah di antara perkara yang sangat bahaya. Sebab balik pada asal, sebab apa tahu? Berani tolak nas sebab tak logik. Sedangkan dia tak faham nas tadi dengan betul. Kalau dia faham dengan cara saya tunjukkan tadi, tuan-tuan faham kan? Qadar atau apa? Dia ilmu Allah mendahului segala-galanya. Yang takkan silap, takkan salah. Allah tak paksa. Apa tertulis tu bukan paksaan untuk kita jadi. Itu adalah maklumat yang memang azali, Allah Ta'ala ketahui. Bukannya paksa kita buat. Itu sudut asal. Lepas tu nak tahu, Allah Ta'ala tahu segala-gala apa yang jadi. Sebab diberitahu benda ni macam disebut dalam surah Al-Hadid ayat ke-22-23. Yang pasal tajuk ni penting kalau saya takut tinggalkan tajuk ni, tak sentuh tajuk qadar ni, tertinggal macam ni, nanti balik rumah nanti pening kepala tinggal jadi Mu'tazilah. Baik, jadi dalam apa ayat surah Al-Hadid ayat 22-23 Allah nyatakan, ma asaba min musibatin, tidak menimpa sebarang musibah, fil ardi, di muka bumi, wala fi anfusikum, tidak juga pada diri kamu, takkan timpa sebarang musibah di muka bumi macam sekarang kita hadapilah penyakit pada diri kita, penyakit ke, kanser ke sebagainya, illa fi kitab, telah tertulis dalam kitab. Tak akan terjadi, kita telah tertulis dalam kitab. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami jadikan ia berlaku. Sebelum terjadi dia, Allah Ta'ala tulis siap-siap dah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, itu insya Allah Ta'ala adalah sangat mudah. Okay. Kenapa Allah Ta'ala bagi tahu kita dia tulis siap-siap? Dan kenapa kita patut belajar untuk jangan tak suka, tak puas hati dengan apa Allah Ta'ala tentukan. Allah Ta'ala bagi tahu lepas tu ayat 23, likaila ta'saw 'ala ma fatakum, supaya kalian tidak rasa sesal atas apa yang terlepas dari kamu, terlepas bas, terlepas untung. Alamak kan macam apa? Geng-geng main Bitcoin ni. Dia kata, alamak kalau aku beli dulu duit kan untung aku sekarang. Dulu harga berapa sen je, sekarang beribu-ribu. Contohnya kan, orang tu alamak kan. Kalian jangan rasa sesal apa kalian terlepas. Sebab apa? Tulis dah. Sebaliknya juga, wala tafrahu bima atakum, jangan kalian berasa gembira dengan apa kalian perolehi. Itu pun juga adalah tertulis. Dapat untung, belajar dapat sijil, gaji sekian, rezeki banyak mana, dah ada. Tujuan dia supaya Allah Ta'ala kata supaya kita dengan itu tidak akan mempunyai A, sombong, belagak dan sebagainya, atau B, rasa sesal teruk sangat, sesal, menyesal tiap hari hidup adulah amak kan, adulah kan, tak boleh. Ini bukan kedudukan dia. Allah Ta'ala kenakan kita musibah, tapi life goes on, teruskan berjalan, hidup kita teruskan. Bukan disuruh kita menangisi nasib. Ini asas tapi balik Mu'tazilah tadi dia tak boleh faham bab ni. Dia cuma pasal logik akal, pasal dia tak ambil nas-nas yang lain untuk dia faham. Kalau dia ambil nas-nas yang lain daripada Quran dan Sunnah, dia akan boleh tahu apa yang dimaksudkan dengan qadar Allah Ta'ala tadi. Tapi kerana dia ambil satu saja nas, dia bahaskan, kemudian dia kata tak adil, itu dia reject. Ini contoh baik. Amr bin Ubaid juga berkata, jika tabbat syada abi lahabin wa tab, surah Masad ayat pertama tu, telah ada Lauh Mahfuz, tiadalah Allah mempunyai sebarang hujah ke atas kalian hamba. Kalau tabbat syada abi lahabin wa tab dah tertulis Lauh Mahfuz, mana dalam Quran dah memang akan turun ayat berkenaan, memang turun pun ayat berkenaan telah turun. Tapi kalau telah turun semenjak tertulis akan turun di Lauh Mahfuz, dah catat dah akan turun, dan Abu Lahab kan datang kemudian dan dah tulis siap-siap sebelum dia jadi lagi, dah bagi tahu dia akan
kan, masuk neraka, kan. Jadi dia kata Allah takkan ada hujah ke atas kalian hamba. Maksudnya dia nak hukum kita, dia boleh cakap, ya Allah, engkau tentukan aku macam ni. Dia boleh kita dengar zaman sekarang ni ada satu kumpulan baru kan, bukan Wahabi, Lahabi tu. Tahu tak tahu? Yang dia pergi baca apa hadis Sahih Bukhari tu, kemudian dia kata dalam hadis Sahih Bukhari telah datang tentang tajuk ni, kemudian ada lepas mati Abu Lahab ada ahli keluarga dia. Ni dalam bahasa ilmu hadis bila disebut ada keluarga dia tak ada beritahu siapa, majhul dipanggil. Majhul dalam hadis ilmu hadis adalah tidak diterima. Orang tak diketahui, boleh percaya tak boleh percaya, tak boleh kita pakai hadis tu. Tapi tak apalah sebut. Dan kelakar dia kata bagi minum air syurga, tak, dalam riwayat tu datang dia dapat hisap jari. Dibenarkan hisap jari. Itu je dia dapat, bukan dapat air syurga. Kerana meraihkan maulid Nabi. Kau masalah betul. Kan? Ni kena jaga sikit. Sekarang ada kumpulan dia panggil Lahabi. Kan? Lahab. Kan? Dan dia cakap apa? Dia kata orang Wahabi tapi dia Lahabi. Dia sanggup kata Abu Lahab ni selamat kerana buat maulid. Masalah kan. Tapi ala kuliah okay. Jadi sekarang memang tabat syahadah Abi Lahab ni turun. Paling-paling dia kata kalau turun Abu Lahab mati perang Badar. Perang Badar lepas perang Badar. Dia di dalam riwayat datang dia dipukul oleh Ummu Fadl, kan, mak Ibnu Abbas dengan batu. Lalu dia sakit mati. Tapi nak fahamkan cerita, ini berlaku perang Badar tahun kedua Hijrah. Okey, kalaulah kita reverse balik, kan, mula Nabi SAW dapat wahyu, peristiwa perang Badar ni dalam 15 tahun lepas Nabi terima wahyu. 13 tahun Mekah, 2 tahun Madinah, kan, 19 tahun lah. So kita reverse sikit, mungkin ke depan sikit, mungkin lah pasal Nabi mula, karakter Abu Lahab ni mula muncul bila mana Nabi berdakwah kepada keluarga dia. Sebelum Nabi berdakwah, dia sayang Nabi, bahkan dia kahwinkan 2 orang anak dia dengan anak Nabi. Anak Nabi SAW, Ruqayyah dan Ummul Kalsum, kahwin dengan anak Abu Lahab, atau nama betul dia adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ulang betul. Kadang-kadang orang tak faham kan. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nama dia. Nama betul dia. So, jadi dia kahwinkan anak. Bila Nabi SAW start berdakwah, dia menyampah marah dengan Nabi. Dia suruh anak dia ceraikan anak-anak Nabi SAW. Yang 2 orang tu, Ruqayyah Ummul Kalsum ni, yang dikahwini oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman kahwin dengan seorang, hijrah ke Habsyah sebagainya, balik betul meninggal perang Badar. Kemudian kahwin dengan seorang lagi, Ummul Kalsum pula. Lepas tu meninggal juga. Nabi kata kalau ada ketiga aku bagi lagi engkau. Tapi dah tak ada dah. Nabi kata macam tu pada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Soalan kulihal memang kisah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib ni, kisah dia jelas. Dia mula muncul bila Nabi mula berdakwah. Kita berhenti solat dulu kan, lepas tu kita sambung kan. Kan? Okey. Nanti beritahu beri syarat. Jadi maksudnya dia memang Abdul Uzza bin Abdul Muttalib dia muncul mungkin 2 tahun lepas kenabian. So dia ada 10 tahun tau. Ataupun 12 tahun untuk tukar keadaan. Ayat tu datang, tabat syahadah Abi Lahab, dia pun dengar ayat tu. Pasal turun bila dia karakter dia muncul. Bukannya ketika perang Badar, tak, sebelum tu lagi ketika Nabi di Mekah. Bila dia maki Nabi, dia kata taballaka sairul yaum lihada jama'tana, celakalah engkau sepanjang hari, adakah kerana ini engkau kumpulkan kami. Dia cakap pada Nabi SAW, maka Allah Ta'ala balas dengan surah Al-Masad tu kat atas dia. So jadi Amr bin Ubaid kata kalaulah dia akan masuk neraka turun sebelum dia jadi, maka Allah Ta'ala tak ada hujah ke atas kalian makhluk. Atas dasar logik atas dasar logik. Tapi berdasar pada nas, kita kata ia tidak. Pasal qadar kita tahu ia adalah apa orang tentukan sebelum terjadi, bukannya paksa orang tu jadi macam tu. Okey? Baik. Wallahu alam. Kita berhenti dulu, kemudian insya-Allah kita sambung lepas solat. Sallallahu ala Muhammadin wasallam, alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Okey, jadi dia kata dengan dua contoh tadi kata-kata Amr bin Ubaid tentang nak tolak hadis Nabi. Macam tu je. Bahkan ayat Quran pun dia kata ini ayat ni kalau turun kan Allah tak ada hujah ke atas hamba. Maksudnya nak hukum hamba-hambanya dia tak boleh. Sebab dah tentukan sebelum jadi. Ni sebenarnya tradisi iblis. Laknatullahi alaih. Sebab kalau kita lihat pada kisah Adam dan Iblis, dua-dua makhluk Allah Ta'ala ni berdosa, buat kesalahan. Cuma beza dia, Adam AS, dia bersalah, dia bertaubat. Iblis, dia bersalah, dia salahkan Allah Ta'ala balik. Ini kena faham, tradisi kan. Bila orang kata macam kisah Adam dan Hawa, Adam dan Iblis tu, antara pengajaran yang terbesar diperolehi adalah masalah taubat. Mana Adam AS, dia salah, dia taubat. Itu hamba yang beriman. Adapun hamba yang kufur, dia bersalah, disalahkan Allah Ta'ala balik. Kan itu sebab dia kata Rabbi bima aghwaytani, Tuhanku dengan sebab kau sesatkan aku. Dia kata dengan sebab kau sesatkan aku sesatkan orang nanti. Dia ayat tu digunakan. So macam inilah tajuk dia. Okey. Ini ada dua misal yang nyata mengenai keberanian pelaku-pelaku bid'ah untuk menolak nas-nas yang sabit, yang pasti serta menentangnya. Ia adalah satu tanda dari tanda-tanda kesesatan dan kejahatan yang bertambah dengan bertambahnya kerosakan dan kesesatan. Makin sesat orang tu, makin rosaklah dia punya akidah, makin dahsyat dia punya penentangan. Keberanian tu sangat melampau-lampau. Yang kita kata benda ni dalam masyarakat kita sekarang pun kita dapat lihat berlaku kan, tolak nas, kan tutup petang, tutup aurat, orang kata apalah kan. Kita tegur benda-benda terang-terangan Allah Ta'ala larang, orang boleh masih lagi kata yang penting adalah hati, bukannya ikutan kepada perintah Tuhan. Okey. Berkata Ibn Taymiyah dalam kata-kata beliau mengenai kesufian, yang berpegang dengan wahdatul wujud. Dia sebut sufi ni ada yang cenderung kepada wahdatul wujud, ada yang tidak. Kan? Dan apa kita panggil pasal wahdatul wujud ni, satu fahaman yang menyatakan bahawa semua alam ni datang daripada zat Allah Ta'ala. Itu aka Nur Muhammad. Mana daripada zat Allah dia jadi Nur Muhammad, daripada Nur Muhammad jadi semua alam. So bagi dia orang semua benda ni macam dia punya analogi dia ombak, laut, ombak, buih. Tapi semua tu hanya satu, ataupun kapas, benang, kain. Kapas, benang, kain. Tapi semua tu adalah satu. In the end ni tahu ni kalau jumpa dengan geng-geng sesat ni, ini benda-benda dia mainkan. Ada orang yang mungkin tak faham, tak belajar, dia akan macam betul juga. Tak. So balik pada asal, Allah Ta'ala tak bersatu dengan makhluknya. Kan dia berpisah dengan makhluknya. Tangan dia kata Allah Ta'ala dengan kita kan. Itu sebab tu ayat kalau kita dengar orang tu kata Allah di mana-mana tanpa bertempat, fahaman tersebut ada terlibat dengan tajuk ni. Nak katakan bahawa dalam semua ada Allah, dalam batu ada Allah, dalam ni ada Allah, Allah ada di mana-mana. Yang kita belajar daripada sunnah Nabi SAW, Allah Ta'ala Ar-Rahman Arsy Istawa. Habis cerita. Kan? Macam mana? Tunggu mati. Tunggu mati tu pun kita nampak. Daripada sekarang kita dengar Nabi beritahu kita beriman. Ada. Kan? Kita faham maksud tapi tak tahu cara. Basic itu. Tapi kat sini contoh ya. Buat terwujud. Kalau tuan-tuan dengar orang yang macam tak nak solat, yang geng yang makrifat hakikat ni, sebahagian tu ada separuh solat lagi, ada separuh yang tak solat dah. Dia kadang dia kata apa? Yang saya jumpa satu kumpulan ni, dia kata macam mana yang empunya diri nak sembah kepada diri sendiri. Mana kalau kita dah Allah kat luar pun Allah, so siapa sembah siapa? Sebab tu tak solat tu. Tuan-tuan tahu tak solat tu sebab tu. Sebab dia kata ni dalam ni ada Allah. Kita zikir hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi wa irullah nur Muhammad sallallahu tu kan. So, sebab tu dia tak solat. Sebab kalau nak solat, dalam ni dah ada Allah. Kalau luar satu Allah, dah dua. Dua syirik lah. So tu tak solat. Ini benda ni kita dengar kelakar. Tapi ini pegangan sebagian besar masyarakat Islam kita di Malaysia ni yang tak solat, itu fahaman dia. Sangat pelik dan janggal kan. Tapi sebenarnya benda ni hanya digunakan sebagai alasan untuk tidak patuh perintah Tuhan. Habis cerita.
Apa alasan tak nak solat? Cari. Gunakan alasan ni lah. Apa guna solat kalau masih syirik? Ayat dia keluar. Kalau masih syirik. Dua satu dalam satu. Sana satu, sana satu. Jadi, kan banyak. Sebab bagi dia semua ni Allah. Okey, jadi dia terang kat sini. Berkata Ibn Taymiyah menerangkan tentang kesufian yang berpegang wahdatul wujud. Telah menceritakan kepadaku seorang yang dipercayai yang meninggalkan mereka, tinggalkan kumpulan ni. Ya. Apabila dedahkan pada mereka, kepadanya rahsia mereka. Bila rahsia mereka didedahkan, baru dia tinggalkan. Dia asalnya kadang-kadang dia cakap depan-depan kita, dia tak cakap terus terang. Tapi lama-lama kan, kumpulan-kumpulan ni, dia akan zahirkan sikit demi sikit kesesatan dia. Tapi kalau tiap-tiap hari dia isytiharkan, mampu orang tak ikut. Dia ada rahsia. Ni kelas rahsia. Kalau kita pun rahsia, kita tak rahsia kan? Ni tayang kan? Tayang, tak ada rahsia. Siapa yang kelas rahsia tu masalah. Okay. Yelah, ada orang kata benda ni berkait dengan tajuk Nabi berdakwah pada zaman era Mekah. Sekarang ni tuan-tuan tak kena ugut dan sebagainya, bunuh sebagainya. Kenapa nak nyuruh sampaikan agama? Apa masalah dia? Pasal Nabi marhalah Mekah tu, yang di rumah Al-Arqam tu, sorok-sorok datang tu, itu pada peringkat awal sahaja. Ketika nyawa mereka terancam dan sebagainya, hatta berhijrah. Tuan-tuan apa alasan nak nyuruh kat rumah kan? Datang-datang ngaji nyuruh ni apa? Tak boleh belajar betul-betul. Pelik. Baik. Dia kata apa? Bahawa dia, yakni Al-Tilmisani, salah seorang pimpinan wahdatul wujud ni, kata telah membacakan kepada beliau, kepada orang ni, Ibn Taymiyah kenal ni, Fususul Hikam oleh Ibnu Arabi. Okey, lalu beliau berkata, lalu aku katakan kepadanya, kata-kata ini menyalahi Al-Quran. Lelaki yang Ibn Taymiyah kenal tu cakap pada Al-Tilmisani, kata-kata dalam kitab Fususul Hikam Ibn Arabi ini menyalahi Al-Quran. Lalu dia berkata, Al-Quran seluruhnya adalah syirik. Quran seluruhnya adalah syirik. Dan tauhid hanya ada pada kata-kata kami. Kita cakap ni yang tauhid. Betul, kalau tuan-tuan jumpa, saya bukan lawak, saya pernah ikut, bukan ikutlah. Ada keluarga saya yang memang terlibat dengan benda macam ni. Ilmu hakikat dan sebagainya kan. Cuma wujud dia semayang je, dia solat lagi. Yang lain-lain tak solat. Tapi alhamdulillah baru-baru ni dia dah mula tinggalkan. Dan dia cakap pasal saya, dia kata 30 tahun dia belajar ilmu kenal Tuhan dan sebagainya kan. Kenal diri lah, kenal Tuhan. 30 tahun dia belajar, dia pergi macam-macam tempat. Masuklah pergi ke Indonesia, ambil ijazah kitab, ijazah zikir sekian. Pusing dunia. Semua benda dia buat, kecuali satu benda dia tak buat. Balik pada Quran dan Sunnah. Itu je benda. Yang selama ni dia jumpa orang ni cakap begini, ini semuanya betul. Saya ingat dia duduk dengan dia kan. Semuanya betul. Masih ada kebenarannya. Tak solat pun masih ada kebenarannya. Sebab berhala pun masih ada kebenarannya. Pasal balik pada asal dia tak fix kepada dalil. Jadi bila macam ni lah dikatakan oleh lelaki yang Taimiyah kenal. Dia kata ini syirik, ini adalah menyalahi Quran. Dia boleh kata apa? Quran seluruhnya adalah syirik. Yang tauhid pada kata-kata kita. Bila jumpa dengan kumpulan ni, kan duduk dengan tuan-tuan, duduk dengan diorang, dia boleh duduk macam ni pukul 9 malam ni sampai 5 pagi cerita bab ikhlas je. Quran hadis patah haram tak ada. Tapi dia cerita bab ikhlas ini, cerita wali ini, orang ini, benda-benda dia cerita 9 malam sampai 5 pagi. Elok 5 pagi masuk tidur, subuh tak solat. Ya, serius. Ni kan kisah bohong. Di Malaysia ni masalah tinggal solat pada umat Islam sebenarnya serius. Tuan-tuan yang datang masjid kan berjemaah ni, tuan-tuan sebenarnya kalau tuan-tuan tengok pada luar tempat yang lain-lain ni dahsyat. Kadang-kadang bahkan kalau kita contoh macam waktu sekali Pantai Remis saya pergi petang, kereta tersilap masuk kunci dalam bonet. Tak boleh keluar. Jadi telefon orang buka kereta, dia tunggu dia datang, maghrib masuk. Saya duduk dekat atas batu tu, saya azan lah. Pasal orang ramai lagi. Saya azan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu semua jeling saya. Kan, masuk maghrib kau tak... Sangat pelik kan. Kita zaman kita sekarang jadi pelik kan. Benda-benda yang sunnah, benda yang memang kita azan didengari, semua benda memakhluk dengar, nak azan pun takut. Takut orang jeling. Yang jeling betul. Semua jeling kan. Ayat keluar macam-macam lah kita dalam kepala kita. Dia kata baik sangatlah tu. Kita akan berhenti tinggalkan sunnah.
Solat ni ketika maghrib tu bersepah. Bahkan lagi ramai datang. Kami lepas daripada kunci kereta buka, boleh kan balik terus untuk solat kan. Tapi ketika tu memang saya dah masuk azan, kita tunggu kawan tu, kita azan je lah. Tepi pantai tu. Nak gelap-gelap kan. Lepas tu orang jeling gitu. Ini pun bukan azam diri bangun kat doa, Allahu Akbar kat muka dia orang. Dia perlu anak saya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. So macam tu je. Pun kena jeling. Bahaya kat Malaysia ni kan. Dia jadi macam masalah. Bayangkan, itu yang tengok dengan azan pun terasa. Namun kita sekarang macam tu ya, ada orang kata macam jangan cakap kasar sangat. Nanti orang tak solat terasa. Saya tak faham. Allahuakbar kan. Ini masalah penjaga hati umat manusia lebih daripada peraturan Allah Ta'ala. Kena jaga-jaga sikit. Kita tak usah menimbang tajuk ni. Benar-benar cakap. Tapi kat sini tengok, dia kata Quran syirik. Beliau berkata lagi, lelaki yang Ibn Taymiyah kenal ni, lalu aku kata kepada dia, jika semua adalah satu, maka mengapakah engkau haramkan ke atasku, anak perempuanku, halalkan untuk aku, isteri aku? Sebab kalau semua satu, semua sama, baik sama, buruk sama, jahat sama, hitam sama, kan? Dia hitam putih sama, siang malam sama, dia punya istilah dia kan, tak ada baik, tak ada buruk, semua the same. Jadi lelaki tanya, kalau macam tu kenapa kau haramkan ke atas aku anak perempuan aku, tapi kau halalkan pula isteri aku, kenapa? Dia cakap tu. Maka lelaki tu kata apa? Al-Timisani kata, dia berkata tiada beza di sisi kami di antara isteri dan anak perempuan, semuanya halal. Akan tetapi orang yang terhijab, ini orang syariat lah. Kan tuan-tuan dengar kan, dia kata ni syariat, kita tak nak syariat, kita nak hakikat, makrifat kan. Ni semua ni kulit ni saya nak dalam kan. Ini benda yang sedangkan kalau kita tanya balik, kadang-kadang kelakar juga kumpulan ni. dia tak solat sebenarnya kan. Pelik kan. Kita kata, saya jumpa seorang satu dekat Terengganu. Saya kata, bang, kita ada ajar ilmu ni, ilmu hakikat ni, ilmu Nabi kat Mekah, Muhammad kat Mekah ke? Pasti. Memanglah. Ilmu Muhammad Mekah lah. Lepas tu saya kata, kenapa tak sama? Tak apa yang tak sama je. Saya kata, Nabi Muhammad SAW, dia solat bengkak-bengkak kaki. Yang kita ni tak solat. Macam mana? Dia diam, pandang kiri, pandang kanan, pandang kiri, tak ada jawab. Kan, pasal itulah contoh kita. Kan, itibak Nabi menjadikan kita dapat cinta Allah Ta'ala. Kenapa awak tinggalkan Muhammad SAW? Pelik dia cerita lah tok guru ni, wali ni, sekian. Bahkan bangga. Dia boleh bangga apa? Tengok kawan kita tu. Tak solat, tapi tahu bila nak mati. Okay, dia cakap bila nak mati tu dengan cara apa tau? Kawan tu siap mandi, lipat. Tapi ada sejadah pula. Dia buat apa Allah Alam. Tapi ada sejadah, ada tasbih, siap gulung tasbih bulat-bulat, baring-baring, mati. Tengok, tapi tak solat. Dia punya macam tu sekali. Kat Malaysia bersepah. Tuan-tuan tak pelik lah. Tempat tuan-tuan sekalian pun datang seorang kan. Hamba Allah Ta'ala yang terkenal apa? Rambut rasta gitu kan. Orang sini kan? Lepas kan sini kan? Kau tak tahu. Orang KL pagi orang Penang je, dia kata orang lain. Contoh simple. Dia cakap perempuan ditonteng belakang dekat whiteboard tu kan. Itu orang contoh kalau dia kata suruh bincang ikhlas, dia dah bincang daripada pukul 9 malam sampai 5 pagi. Tanpa berhenti. Tuan-tuan akan dengar macam ajaibnya, tapi last sekali tak solat. Tak jumpa kan. Jadi kat sini dia kata orang terhijab, yakni orang syariat, berkata haram, maka kami haramkan ke atas kamu. Tu kami haramkan, ikutkan sama je. Isteri ke tak isteri ke sama je. Ini ayat yang keluar daripada mulut mereka. Memang zaman kita sekarang pun memang ada. Saya jumpa satu orang tu dekat Taman Tun Ismail. Dia boleh kata kenapa dulu halal kahwin lelaki apa anak-anak sekarang tak boleh. Kalau pada zaman Adam dah buat, kenapa sekarang dia diharam? Dia actually ayat dah jawab dalam Quran, dalam surah An-Nisa ayat 23 surah An-Nisa. Kalau tuan baca itu ada himpunan mahram. Ini orang-orang haram kahwin, bukan muhrim. Mahram kan, muhrim tu orang pakai ihram. Mahram diletakkan kat situ, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, sebut sampai habis. Siapa haram kita kahwin ada sebut kat situ. Tapi geng ni dia macam kan, dia macam apa pasal kan, dia tak tahu hati. Sedangkan dia ditulis dalam Quran haram. Tapi dia orang akan cuba mainkan, kata tak puas hati lah, macam tak jelas lah sebagainya.
Asal dia adalah untuk tidak patuh. Itu je. Okay. Beliau juga berkata, okay, dia kata apabila dia membacakan kepadaku Mawaqif An-Nifari, kitab geng-geng Wahdatul Wujud punya, aku mula mentakwilkan satu demi satu sehingga menjadi jelas kehendaknya yang tak mungkin dapat disembunyikan. Bahawa dia berpegang dengan pendapat ittihad, mana menyatunya Tuhan dengan makhluk. Sebab tu yang dikata Tuhan dengan makhluk ni sama. Sebab tu tak ada tempat. Bila tuan dengar orang tu kata Allah tanpa bertempat, itu sebenarnya dia memang menuju kepada arah ini. Simple as that. Sebab Quran tak kata macam tu. Kita punya amal setiap hari disalin. Malaikat pergi mana? Naik atas. Kan Nabi kata ya ta'aqabu, kan akan turun silih berganti kepada kamu malaikat malam dan siang. Subuh akan malaikat tu datang, dan malam akan solat. Yang malam salin akan solat, yang subuh yang siang akan salin juga solat bersama kita. Kemudian malaikat yang salin malam naik. Malaikat yang turun subuh akan salin amal kita sampai asar. Kemudian asar nanti naik pula. Kan Nabi sebut macam tu. Amalan kita di malaikat tu naik dan turun, naik dan turun. Bukannya belakang rumah dan depan rumah, belakang rumah depan rumah, naik dan turun. So kita nak cakap apa lagi? Kita tapi maksud tu macam tu, tapi kena faham lain. Ini kena faham betul sebab pada nas tentang Allah Taala di atas adalah mutawatir. Hatta Firaun pun cerita kan, suruh dia punya pembantu dia Haman untuk bina bangunan nak intai Tuhan Musa. Jadi benda tu memang tak ada maksud lain. Cuma jadi kes bila ilmu falsafah masuk dalam masyarakat Islam, mula filosofi berbincang, diukur apa benda baharu tadi, Allah Taala diukur dengan ukuran tersebut, apa yang diletakkan oleh Aristotle, Maqalatul Ashr, diukur logik, dan mana yang ini adalah benda baharu. So bila ada benda yang kait dengan Allah Taala sama maksud dengan itu, dia buang. Dia buanglah. Buang semua sekali. Hatta berkata-kata, tak berkata-kata, melihat tak melihat, bercakap tak bercakap, semua sekali dia buang. Ini masalah bila ilmu falsafah masuk dalam masyarakat Islam kita. Benda ni pada zaman para sahabat tak pernah muncul. Tapi pada zaman kemudian tu, bila ada orang yang mungkin, yelah cawan kalau tak bersihkan isi dalam dia sebelum masuk air putih, kan ada rasa lah. Kalau kopi lah rasanya, ada bau kopi, rasa kopi. Macam tu lah bila manusia ni tak bersihkan dahulu fahaman dia yang asal sebelum menerima wahyu Allah Taala, rosak habis. Dia jadi memasukkan ke dalam agama benda-benda yang bertambahan. Jadi hulul ni menyatu, kesatuan Tuhan dan makhluk. Okay. Maka aku kata ini menyalahi kitab, sunnah dan ijma'. Dia cakap kepada Tilmisani, ini menyalahi kitab, sunnah dan ijma'. Maka kan maka aku kata pada dia, perkara ini tiada jalan kepadanya. Ni tak ada way. No way. Ada way boleh lari, ini kalau sampai peringkat ni dia tak boleh terima dah. Dia cakap macam tu. Kerana ini Ibn Taimiyah menyifatkan pelampau-pelampau sufi dengan kata-kata beliau, dan kerana ini terdapat di kalangan pengikut-pengikut mereka ini yang lari daripada Quran, seperti larinya keledai ketakutan daripada pemanah dan daripada singa. Kan? Mereka ni ka'annahum humur mustamfirah farad min qaswarah. Seolah mereka ni macam keledai yang bertempiaran. So kita baca a'udzubillah, dia lari. Yang kali kita dengar kan, macam ada zaman sekarang bila kita baca hadis Nabi kan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lari. Dia sama macam Taimiyah kata. Dia tak nak, pasal kalau ikutkan, nanti macam kita sebut dah tu kan, bila orang tu nak, bila kata ahli sunnah, dia mesti berkait dengan sunnah itu. Pertama sekali mesti sunnah. Kalau pada ahli bid'ah, Quran mereka setuju. Nak tak nak mereka setuju. Anti hadis setuju Quran, geng-geng liberal setuju Quran, Syiah setuju Quran. Tapi yang dia tak setuju adalah interpretasi Al-Quran yang datang daripada sunnah. Itu dia akan lari. Dia takkan terima. Dia akan datangkan idea dia sendiri. Sebab tu bila kita kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan lari. Macam masuk syaitan lari kan, dia dengar kan, dengar hadis Nabi itu dia fobia. Bagi dia kalau belajar hadis ni, macam ada seorang pensyarah universiti, dia kata apa? Tuan-tuan belajar hadis buat apa? Kan? Hadis ni, hadis Sahih Bukhari ni macam kitab perlembagaan. Tuan-tuan belajar kitab perlembagaan? Tak kan? Tuan belajar kitab perlembagaan. Dia kata Bukhari tu macam kitab perlembagaan. So kenapa belajar? Tuan-tuan tak belajar kitab perlembagaan kan? Dan kenapa belajar? Dia kata pensyarah universiti. Tak sebut nama. Tapi kalau tahulah.
Saya dengar tu macam nak kata sewil pun tidak kan. Kalau macam mana awak nak faham Quran tanpa sunnah? Pelik kan? Tapi ini yang kita akan jumpa nanti bila penjelasan tentang mempermainkan usul pemahaman agama. Nanti kita akan jumpa tajuk ni. Tajuk bukan iman kitab, kufur dengan sunnah. Atau iman sebahagian nas, kufur sebahagian nas. Itu semua ada kumpulan nanti kita bincangkan. Okay. Kerana ini mereka disifatkan apabila dikata pada mereka telah bersabda Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mereka akan lari. Ibn Taimiyah kata bila sebut ya qala Rasulullah dia lari. Ini sifat biasa mereka. Tak nak dengar sabda Nabi. Kita pula cinta nak dengar sabda Nabi. Sebab kita tahu bahawa amalan kita bila berukuran dengan apa Nabi sabdakan, ada dekat situ jaminan kita telah memenuhi syarat penerimaan. Sebab tu kita akan happy bila Nabi sabdakan dengan detail. Sebab tu orang beriman, turun Quran, turun sunnah, datang sunnah, terangkan perincian ibadat, dia akan seronok. Sebab benda ni akan menyebabkan dia tahu syarat-syarat dah dipenuhi. Kalau kata buat je baik, dan semua orang akan fikir baik cara masing-masing. Semua orang akan macam, kau antuk kepala tadi 3 kali ke 4 kali? Kau sujud sambil antuk kepala ke tidak? Tak antuk. Aku tak antuk 3 kali. Antuk, aku 5 kali. Luka tak? Tak luka. Aku luka. Faham tak? Tuan-tuan faham tak bila apa jadi bila tak ada batasan? Macam orang Nabi sebut tentang melontar jamrah dengan batu kecil kan. Kawan ni bantai dia ambil batu besar. Kan Nabi kata melampau. Bila ada batasan agama tadi, kita dapat kepastian. Amalan kita buat memang ini Tuhan nak. Itu betul. Itu yang kenapa gembiranya orang beriman. Setiap kali datang nas, datang perintah, perincian, maka makin mudahlah dilaksanakan seperti yang dituntut. Makin datang dengan buatlah baik. Mulakan kepala. Baik macam mana? Kita akan start pening kepala. Sebab kita takut batasan amalan kita tadi tak menepati lagi dengan syarat yang dikehendaki. Sebab tu datang sunnah ini adalah sangat-sangat rahmat. Itu dipanggil hikmah, penjelasan kitab. Bukan kitab saja, penjelasan kitab juga diturunkan sekali. Okey. Beliau berkata juga, okay? Ahli-ahli bid'ah, kan? Syaitan hiaskan untuk mereka ibadah-ibadah berkenaan dan menjadikan mereka benci kepada jalan syarak dengan syariat. Ini syariat, ini syariat. Seperti kita kata, nak kata Nabi bawa apa? Nabi bawa apa kan kepada kita? Seperti macam saya tanyakan, bengkak-bengkak kaki Nabi solat. Lepas tu kadang-kadang diorang ni kan pakai cincin banyak kan, penuh jari. Itu saya kata apa, tak serupa tak dengan apa ajaran Muhammad kat Mekah. Saya tak sebut Muhammad saja sebab apa? Sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka kalau sebut Muhammad, dia ada 2 meaning. Muhammad zahir atau Muhammad batin. Muhammad ni kat Mekah ke bukan Muhammad Mekah? Jadi saya tanya soalan, ni ilmu ni Muhammad kat Mekah ke? Dia kata pasti. Dia ayat pasti tu sedap tu. Saya kata dengan dia, ada soalan kedua, saya kata Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau ta'lamu ma'alamu." Kalau kalian tahu apa aku tahu, kalian akan banyak menangis. Kalau kalian tahu apa aku tahu, kalian akan banyak menangis. Sedikit ketawa, dan kalian akan lari ke kawasan-kawasan padang, tinggalkan semua kekayaan ni. Ya Allah, ya Allah, kalau kamu tahu apa aku tahu. Saya kata kalau kamu tahu, dia Nabi sebut. Saya kata kenapa tak macam ni? Dia kan cincin banyak kan, nak hidup lama, belajar ilmu kebal, tak nak mati kan. So, macam mana nak serupa dengan Nabi? Tak serupa, saya kata. Mana keserupaan dengan Nabi Muhammad SAW? Tak ada. So ini yang kita nak kena fahamkan, bahawa keserupaan dengan Nabi itulah syarat ataupun di antara tanda bahawa seorang itu telah menepati kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi kata mereka benci ya. Dia kata sehingga menjadikan mereka benci ilmu. Benci ilmu. Benci Al-Quran, hadis. Lantas mereka tak suka mendengar Al-Quran dan hadis serta tak suka mengingati. Hafalan pun tak ada. Kadang-kadang kita jumpa geng-geng ahli bid'ah ni kan, yang macam ni, kadang-kadang baca Quran pun gagal. Ni banyak ada video-video yang dirakam kan, benda tu pelik kan. Bagi orang Malaysia macam terkejut. Baca Quran makhraj lari kan. Sebenarnya makhraj huruf mulut kita ni, walau kita pelat mana sekalipun, boleh dibetulkan sebenarnya. Ikut kadar kesungguhan kita. Saya ada anak saudara dulu, dia tak boleh sebut raw. Dia raw. Kan budak kita pelat kan, Ar-Rahmanir Rahim kan, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi dia ni waktu belajar kat Yaman dulu, dia kawan-kawan Arab ni paksa dia untuk cakap raw. Letak batu bawah lidah, golik-golik atas tanah, macam-macam budak tu buat. Kau golik-golik, bangun pagi, kumur. Dia tuan suruh dia buat macam-macam. Sampai kan memang boleh. Memang dia boleh buat.
Dia boleh buat, dia boleh jadi raw, dia tidak lagi raw. Jadi raw. Kawan-kawan dia buat sampai boleh sebenarnya. Dan kalau manusia tu dikatakan wali Allah contohnya kan, takkan tak boleh baca Quran dengan betul. Apalagi kalau orang kata wali Allah tapi tak hafal Quran, lagi masalah. Yang saya jumpa apa ada orang dia kata ada dia dirasuk oleh wali. Kononnya wali masuk dalam badan dia. Jadi waktu time datang tu dia nak minta nasihat tapi dia start cakap macam tu. Dia kata dia mimpi kiamat akan jadi, dia datang sini nak bagi tahu kepada semua orang. Saya kata Quran cakap lama dah kiamat nak jadi. Yang awak nak bagi tahu apa benda baru dia? Kan lari kiamat awak tak boleh. Mana ada siapa lari daripada kiamat? Lepas tu tak saya tegur tu kan tiba-tiba dia engkau siapa? Dia cakap dia kata apa dia kena rasuk. Saya pun test lah wali dia dengan Al-Quran. Saya baca Al-Quran sekian, tak hafal, tak faham. Lepas tu saya kata ini wali apa ni? Kan? Lepas tu dia kata kau kutuk aku, kau masuk neraka. Dia cakap saya masuk neraka pula. Saya kata masalah. Kan? Tapi cerita kelakar dia waktu bilik tu nak dipakai, ada tamu lain datang, saya kata keluar. Ni kita nak keluar. Siap. Sebentar. Tu apa jadi? Dia apa jadi lepas tu? dia ni balik lah. Masalah juga. Wujud perempuan kalau lelaki letup lah. Tak, cerita dia macam tu. Kadang-kadang benda ni, ya macam mana awak jadi wali Allah? Takwa tidak, amal tak ada, tak ikut perintah Nabi, tak ikut surat Allah Ta'ala, tak mana jadi walinya? Quran tak ada menjadi sebagai tujuan hidup anda. Macam mana anda boleh jadi wali? Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah pada zaman dia berdakwah, pada zaman dia duduk di Iraq, berjumpa dengan geng sufi banyak ni kan, macam dia sini cakap, dan siapa masuk sufi tasawuf pada siang pagi ke tengah hari gila. Imam Syafi'i kata tidak ada orang tu pagi masuk tasawuf, tengah hari jadi gila. Tak ada siapa boleh tolak kata-kata ni. Tapi Imam Syafi'i cakap, kenapa pada zaman dia ada orang datangkan idea jadi wali Allah ni tak payah belajar syariat. Jadi Imam Syafi'i sebut, ni kata-kata beliau, dia kata apa? Laulal fuqaha, kalau bukan orang faqih agama, orang fuqaha ini faham agama, auliya Allah fil ard, wali Allah di muka bumi, falisallahi wali, tak ada wali. So orang yang paling boleh dapat cinta Tuhan adalah orang paling patuh pada perintah Tuhan, yang tahu halal haram. Kalau dia tak tahu halal haram, macam ni nak dapatkan kedudukan dia, dapat menepati kehendak Allah Ta'ala? Tu pelik kan bila manusia ni kan untuk tong sampah, wali ni gila, wali. Yang boleh rokok pagi tak cukup kan, dia kata wali. Allahu'alam kan. Ini benda jadilah. Jadi kata kat sini, tak suka ilmu, tak suka. Datang mereka tak suka mendengar Quran, tak suka mengerti Quran. Kadang-kala menjadi mereka ni benci sehingga kepada buku. Nampak kitab pun nyampah. Nampak kitab nyampah. Kan? Dan ada orang yang bersama-samanya buku. Siapa ada buku pun dia nyampah. Okay. Walaupun tiada padanya masaf atau hadis, walaupun buku orang tu pegang, tak ada Quran hadis pun dalam tu, pun dia menyampah. Seperti yang diceritakan oleh An-Nasrabazi, bahawa mereka dahulu berkata, mereka meninggalkan ilmu perca, mengambil ilmu kertas. Ilmu perca ni masuk di sini. Ni banyak benda kena terangkan. Pada golongan sufi, diorang terima amal daripada A ke B, B ke C, daripada guru sampai ke Nabi. Kononnya perca kain diikat dekat lengan. Sebahagian tu dengan serban dililit di kepala. Cara mereka, contohnya ilmu tu diturunkan daripada guru kepada anak murid. Lepas tu anak murid ni kepada anak murid berikutnya, dia ada perca kain dia pakai kat lengan dia, diikat. Ataupun dia serban lah atas kepala. Satu cara. Jadi dia kata kita ni sekarang ni tinggalkan ilmu perca, ikut ilmu kertas. Pada kita ikut ilmu kertas. Saya pernah kena kat Yayasan Taklim dulu, ada seorang pakcik ni, dia side orang tonton jugalah, orang Penang. Dia kata dia kata pasal dia banyak kali dia try nak tarik saya. Kan dia ajak cakap macam ni. Sekali bila dia buat benda tarikat-tarikat saya reject. Dia kata apa? Ustaz Adli tu dia ilmu kitab je. Ilmu kitab dia ada lah. Dia tak ada ilmu kita. Ilmu kami dia tak ada. Jadi diorang memang dah asingkan. Anda belajar daripada kitab-kitab ni, bagi mereka ini ilmu kitab. Yang kita nak bukan ilmu kitab, ilmu perca. Perca kain. Pasal ini sanad. Tuan-tuan dengar kata amalan kita ni bersanad, itulah sanad dia. Konon dia pakaikan, nanti dia ni anak murid dia pakaikan pula. Dia turun-temurun macam tu.
Jadi walaupun kita tak tahu atas dorang ni orang dipercayai ke tidak, sahabat Nabi ke tidak, tak penting. Yang penting adalah ilmu perca tu diperturunkan. Okey, beliau berkata lagi, dahulu aku sembunyikan lembaran-lembaranku daripada mereka. Bila dia kecil ikut kumpulan ni, dia sembunyikan, ditulis sampai disimpan. Apabila aku telah dewasa, mereka perlukan kepada ilmuku. Pasal last sekali dia terpaksa balik pada ilmu kitab juga. Ini kena faham. Baik. Beliau juga berkata, ramai di kalangan orang yang dinasabkan kepada Islam, dinisbah kepada Islam, menyeleweng kepada melemparkan Quran ke belakang mereka. Mereka tinggalkan Quran dan mengikuti apa disampaikan oleh syaitan-syaitan. Oleh itu mereka tidak mengagungkan perintah Al-Quran dan larangan Al-Quran. So mereka tak lihat Quran itu besar ke atas diri mereka. Kan? Boleh dengar cakap tok guru, cakap ustaz, tapi Quran kata haram, dia masih lagi langgar. Dia tak kisah. Ini bahaya yang berlaku. Dan dikata tidak menyokong orang-orang yang Quran perintah untuk menyokongnya, bagi walak kepada orang yang Allah Ta'ala perintahkan untuk beri walak, dan tidak musuhi orang yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk musuhinya. Ini totally kerana mereka tidak mengagungkan Al-Quran Karim. Itu punca dia. Serupa dengan mereka, orang yang zaman moden ini yang berhaluan kiri, kan, left wing, yang macam mengarah kepada sosialis punya fahaman. Ni benda kumpulan ni memang wujud kat Malaysia dan sebagainya. Ada seorang manusia ni dia ikut fahaman komunis ni. Tapi kawan-kawan kita yang ustaz-ustaz dia ceritalah. Jadi sekali tu dia masuk masjid. Jadi dia dengar tentang sirah Nabawi. Ustaz tu cerita tentang sirah Nabi. Dia boleh jumpa ustaz lepas tu, dia kata, "Ustaz, terima kasih banyak. Inilah pertama kali saya dengar kisah Nabi." Umur bukan budak, dah 60 tahun. Tapi tanya dia Karl Marx punya buku, simpan, khatam, lunyai. Mao Zedong punya arahan ke apa, semua sekali dia tahu. Tapi Nabi SAW tak dikenali. Sama kita sekarang lah. Banyak orang ada kitab berjanji kat rumah, tapi tak faham pun apa dalam kitab tersebut. Walaupun kitab tu kita tahu dibuat oleh seorang Syiah kan. Jadi dia buat, dan tu ada sejarah. Ada sejarah. Saya pernah sekali ada diajak untuk buat ceramah tajuk Maulid Nabi sebagainya kan. Jadi saya diam kan, yang kumpulan ni buat apa, yang ni berjanji sebagainya. Lepas saya naik, saya pergi tanya soalan. Soalan saya berbunyi, siapa boleh sebut nama Nabi sampai atuk ke-21 saya bagi duit? Kitab tu kat tangan diorang. Dalam kitab berjanji tu ada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, wa huwa Syaibah bin Hashim bin Al-Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Murrah bin Ghalib, sampai Adnan ada dalam tu. Tak dibaca dah gini-gini. Dia baca gini-gini dah, tapi tak faham pun. Cerita kelakar. Saya tanya, saya kata, siapa dapat jawab saya bagi duit? Tak ada seorang pun bangun. Semua kat tangan ada. Lepas saya kata, dalam buku tuan-tuan tu ada tulis. Tapi pasal tadi duk sibuk lagu, kan, Allah dia Allah kan, Allah kan. Jadi last sekali tak tahu benda dalam kitab. Bagus. Tak tahu. Tidak tahu. Pada kat tangan dia ada semua tadi. Mati kan, tulis kat situ. Dia dalam bentuk syair. Sampai Adnan. Ada sebut kan, atuk Nabi sampai 21. Ya, ini orang kita kan. Macam pelik. Jadi banyak orang kan berlawan kiri, sekular, dan menyupai mereka, liberal ke, kan, kumpulan ni, yang melampau kelancangan mereka dan menolak nas-nas. Sama dia tolak nas. Datang ke hadis Nabi pun dia tolak. Quran tolak. Macam contoh sistem kufur. Pernah dengar sistem kufur? Sistem kufur dia tak setuju dengan masalah contoh faraid. Tuan-tuan tahu tak, faraid ni satu-satunya hukum agama Islam yang Allah Ta'ala bagi detail. Kalau dia kata benda lain, macam solat, Allah Ta'ala suruh aqimus solah. Penjelasan solat, Nabi yang tunjuk. Atuz zakah, Nabi beritahu. Harta zakat, kadar zakat, Nabi tahu. Kadar dia. Tapi bila tentang faraid, satu-satunya hukum agama yang Allah Ta'ala turunkan, perintah untuk faraid, dan Allah Ta'ala bagi detail, perincian. Kalau tuan buka pada ayat 11, 12, 176 An-Nisa, 11, 12, 176 surah Nisa, tuan-tuan jumpa semua sekali kat situ, detail. Dan diorang sampai sekarang tak puas hati. Kenapa anak lelaki dapat lebih daripada anak perempuan? Tak puas hati. Ini benda masalah. Pasal bila anda tak puas hati, anda bukan ada masalah dengan ustaz-ustaz, dengan qadi, dengan mufti. Anda ada masalah dengan Allah. Itu bukan masalah kita. Ustaz ni apa benda? Quran kata awak tak nak ikut, sudahlah. Apa masalah dia?
Cakap je saya beriman dengan Quran kecuali ayat faraid. Habis cerita. Kan? I believe in Quran, everything in it except ayat faraid. Cakaplah. Tapi tak nak cakap kan? Ini masalah. Dia nak ustaz ni terjemahkan Quran ikut cara yang dia nak. Lepas tu kadang kita dengar bila orang tu kata apa? Kita perlu menterjemahkan semula Al-Quran, mentafsirkan semula Al-Quran. Kadang-kadang datang daripada sudut ini. Dia tak puas hati, benda tu datang tak kena dengan dia nak. Pasal dia nak tolak depan-depan tak berani. Orang kata kafir nanti. So dia tolak dengan cara halus. Saya tak tolak kitab tu, saya tolak penjelasan tu, dia kata. Penjelasan tu saya setuju. Okey. Dan dia menentang kadar-kadar yang besar lah. Waliyahzubillah, meminta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada perangai ini. Di antara yang menyerupai mereka sekarang adalah orang menyangka bahawa agama adalah warisan yang suci. Agama ni adalah suci. Dia bangga dengan Islam, tapi tidak sesuai untuk zaman ini. Tak sesuai. Sedangkan agama Islam ini, pasal dia menghukum perangai kita. Dia menghukum manusia. Islam bukan menghukum suasana. Mana apa jadi, kan matahari terbit terbenam, Islam tak hukum. Islam hukum manusia yang kena dengan suasana tadi. Dan suasana manusia ni sebenarnya dalam membuat dosa dan pahala, kebaikan dan keburukan, dia masih lagi buat benda yang sama. Bila nak tengok benda haram, tengok dengan mata. Kan? Walaupun pakai telefon sekalipun, mata awak kena tengok. Mana dia tengok dengan raba, mana ada? Awak ni, saya nampak orang tu dengan hati saya, mana ada? Mesti dengan mata, dengar dengan telinga, pegang dengan tangan, jalan dengan kaki. Sebab tu peraturan tak perlu pergantian. So dia menghukum perangai kita. Dia kan hukum masalah suasana tadi, ada internet tak ada internet dan sebagainya, bukan. Berbohong tadi boleh berlaku daripada siapa saja, tak kira internet ada tak ada. Faham tak? Kita bohong dengan lisan. So Islam tak relevan. Dia relevan sepanjang zaman. Cuma awak ada masalah dengan Tuhan ke tidak tu je. Awak tak percaya Quran daripada Allah Ta'ala dan awak against. Dia terpulang pada awak lah. Jadi kami mukmin, orang Muslim yang beriman, kita sentiasa mengatakan ini peraturan Tuhan, ini patut dibuat. Orang tu buat macam ni, Islam. Tak, bukan Islam. Ini Islam. Yang tu bukan Islam. Habis cerita. Simple as that. Yang sekarang problem kita adalah orang salahkan ahli agama tak nak terjemah Quran ikut cara mereka nak. Itu punca sebenarnya kita dengar kadang geng liberal ni. Dia marah-marah ustaz. Kita pelik kat apa pasal dia marah sangat kan? Kan kalau dia pandai, terjemahlah sendiri Quran tu. Kenapa dia nak ada mulut kita? Dia nak ada ustaz ni. Dia kata ustaz ni patut terjemahkan Quran dengan cara lain. Apa pasal pula? Kan? Awak tak nak percaya tu hak awak. Tapi bukannya untuk menyuruh orang lain menukar ganti wahyu Allah Ta'ala. Okay. Kerana ini, mereka menuntut pemisahannya daripada seluruh hal-hal kehidupan, kemasyarakatan, politik, ekonomi, penyiaran dan sebagainya. Macam kebebasan berkarya, kebebasan kewartawanan. Itu diorang tuntut. Kan apa semua ni kita boleh komen. Hatta Nabi, hatta Quran, patut kita boleh komen. Itu yang tuan-tuan dengar kenapa diorang kata kebebasan bersuara. Yang dimaksudkan tak ada batasan, kutuk siapa saja pun tak salah. Itu yang diorang nakkan sangat. Ini bahaya sebenarnya. Benda balik pada asal sebenarnya mengganggu ketenteraman masyarakat. Bila orang ramai kan mula yang ini bergaduh, yang ini marah sebagainya, dia akan menjadi masalah. Okay. Walaupun dekat situ yang asas pertama adalah seorang Muslim cintakan Allah lebih daripada segala-galanya. Lebih daripada bapa dia, mak dia. So memang dia takkan boleh redha untuk dipermainkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu sudut asal. Tapi cara tindakan kita kena ikut tertib agama. So kita ada pemerintah, dia pemerintah patut buat. Dia tak buat, nanti Allah Ta'ala akan soal dia nanti. Kita tak puas hati, tak suka, Allah Ta'ala dah kira kita mukmin. Okay, baik. Sifat kedua, zahirnya kita kata menolak nas, menentang nas ni dengan cara. Sifat kedua, menuduh para Rasul alaihi wasallam dengan penipuan dan menjahilkan mereka. Kata para Rasul tipu atau kata para Rasul jahil. Benda ni tuan-tuan tak dengar daripada mulut orang biasa. Tapi benda ni boleh dengar daripada mulut ahli falsafah. Geng-geng belajar ilmu kalam dan sebagainya. Kita baca kat sini. Dia kata melampau penyelewengan setengah pelaku bid'ah yang zindik. Okey, zindik ni gelaran diberikan oleh para ulama kepada siapa-siapa yang buat benda kufur tapi tak mengaku kafir. Sebab kita nak panggil orang tu kafir tak boleh. Sebab dia tak nak mengaku kafir, dia kata saya Muslim. Tapi kata-kata dia buat, kata-kata yang dia lafazkan, perangai atau tindakan yang dia buat memang against Islam. So para ulama terus gelar mereka dengan satu kalimah, iaitu zindik. Ni kalimah zindik ni itu translation dia. Zindik ni adalah gelaran bagi orang yang buat benda, kata kalimah-kalimah kufur
buat benda-benda yang menjatuhkan dia ke dalam kekufuran, tapi tak nak mengaku kafir. Macam tadilah orang tu kata Allah dalam badan dia ke, tak payah ikutlah Islam ni, Allah tak suruh kita solat. Memang kata-kata tu kufur. Tapi bila kita panggil dia kata dia kata aku masih Muslim. So dia panggil zindik. Digelar sebagai zindik. Nak kata kafir memang dalam Islam anda tak boleh mengkafirkan seorang kecuali dengan pengakuan dia sendiri ataupun lepas nyata. Mahkamah kena ambil tindakan, kena hukum ke, lepas ada soal jawab. Kata-kata yang muncul tadi, kita tahu kata-kata tu kufur. Kata-kata kufur. Sengaja tak sengaja, itu tajuk lain. Kata-kata tu kufur. Tak boleh kita kata, tak apa kot, tak boleh. Walaupun dia silap. Kata-kata salah. Baik. Dia kata bahkan mereka tidak berhenti pada batasan tolak nas. Dan tentang nas sahaja. Bahkan mereka sampai kepada had menuduh Rasul SAW menipu dan jahil. Waliyadzubillah. Itu adalah seperti kata-kata pelampau Jahmiyah. Jahmiyah ni gelaran bagi golongan ikut falsafah di kalangan umat Islam ni yang asal dia daripada Jahm bin Safwan. Yang dia ni dahulu seorang yang meletakkan batasan akal sebagai ukuran bagi kebenaran. So nas-nas Quran dan hadis ni kadang-kadang boleh kata semua dia reject dan tolak. Contoh macam Ar-Rahman Asy-Istawa, dia kata itu kan ayat Quran. Kalau kata Allah Ta'ala Sami'un Basir, dia tak boleh. Sebab kalau mendengar ayat dia, kalau mendengar pakai apa? Kalau melihat pakai apa? Ada alat. Kalau cakap pakai apa? Kalau ada alat dan Allah Ta'ala ada sekian makhluk, maka tak boleh. Sebab tu basic dia, kalau kes orang yang kononnya nak menyucikan Allah Ta'ala sifat makhluk ni, kadang-kadang mereka ni dia tengah buat benda yang salah tapi dia rasa dia betul. Konon nak sucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Tapi last sekali apa Allah Ta'ala firman tentang dirinya, Nabi terangkan dia tolak. Itu simple as that, Jahmiyah ni. Kalau kita dengar sebahagian besar daripada golongan ni dia lepas Jahmiyah ni, Mu'tazilah dan seterusnya sampai kepada zaman kita sekarang ni, sebahagian daripada Asy'ariyah yang mana mereka cakap macam tu, dia kata tak berkata-kata, perkata. Allah Ta'ala tak berkata-kata tapi perkata. Allah tak melihat tapi perlihat. That word tak ada meaning, tak wujud. Perlihat apa ni? Melihat ke? Tak, perlihat. Dikeluarkan satu istilah baru yang kita tak faham. Tapi ini cara dia lah nak larikan daripada kononnya nak menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi akhirnya keluar dengan tolak nas-nas yang sarih dengan nyata, dia tolak, reject macam tu je. Dan falsafah baik. Berkata Ibn Taymiyah mengenai golongan mutaakhir as-sabiah. Dia kata apa? Kemudian mereka ini berada pada kehairanan dan ragu-ragu terhadap apa yang dikatakan oleh para anbiya. Mereka macam hairan dan ragu pada apa yang para anbiya terangkan. Kerana cahaya nubuah telah menyilaukan mereka. Dan ia tak kena pada usul-usul mereka yang rosak. Sebab apa mereka ada dari sisi logik. Firman Allah Ta'ala dan sabda Nabi tu dia rasa macam tak kena. Tak kena gitu. Jadi kes yang pertama tadi kita kata dia orang tolak. Tapi yang ini bukan setakat tolak. Maka mereka menjadi berserakan. Ada di kalangan mereka ni tak beriman dengan keseluruhan yang dikatakan oleh para rasul, para nabi dan para rasul. Tak percaya langsung. Tak langsung. Bahkan sebagai mereka ni keluar buat cari, macam tuan-tuan tengok orang bertapa tu kan. Bertapa dalam gua ke, kononnya nak bertafakur, mendapatkan kebenaran. Antara punca mereka buat macam tu sebab dia tak nampak Quran dan hadis Nabi ni boleh guide dia. Dia baca ni macam tak kena dengan apa dia faham, apa yang dia nak. So dia terpaksa cari jalan lain untuk dapatkan ilham baru. Tu yang pergi masuk hutan tu. Masuk hutan, bertapa, bertafakur, berteleku kan. Tunggu sampai datangnya kebenaran. Macam Nabi dapat. Sebab Nabi dapat tu dia tak boleh pegang lah kan. Nabi dapat, betul lah Nabi dapat. Tapi Nabi untuk Nabi lah. Saya untuk saya. Dia start masuk gua, buat sekian sebagainya. Ni kita tuan-tuan kena faham. Sebab tu bila kita tengok orang tu pergi macam tu kan, jangan pelik. Sebab mereka memang dah ada usul pelik daripada asal lagi. Sebab mereka secara asalnya kalau Allah kalau Rasulullah ni tak boleh dipercayai sangat. Ini punca dia. Ada seorang kawan saya seorang. Saya tahu dia buat apa sekarang. Saya balik belajar 4 tahun lepas kot. Dia keluar hutan, jumpa saya. Dia masuk hutan, tak nak tinggal dengan orang. Duduk dalam hutan, gali telaga, buat pondok, tinggal dalam hutan. Dia bukan salah, boleh je awak buat macam tu. Tapi problem dia sekarang macam ni. Dia rasakan bahawa perbuatan dia masuk hutan tadi tu, tinggalkan masyarakat tu adalah cara mencapai ketinggian darjat di sisi Allah Ta'ala. Ni problem sebenar. Sebenarnya kalau kita lihat para anbiya, boleh kata semua para anbiya dihantar ke bandar. Tak dihantar dekat hutan.
Dan saya kata dengan dia kan, kalaulah dia rasa macam cabaran tinggal kan. Dia kata macam lawan nafsu. Macam perbuatan dia tinggal tu lawan nafsu. Saya kata tak betul lagi kau fikir macam ni, saya kata dengan dia. Sebab ujian yang berat pada manusia ni bukan ketika dia bujang. Ketika kahwin. Dia ada isteri kan, start. Lepas tu ada anak, dia start. Tambahan. Lepas tu ada jiran. Kan? Ada masyarakat. Dia dalam konteks itu dia yang betul. Nak tahu betul tak iman kita kuat, kahwinlah. Kalau duduk di dalam hutan, kau kahwin lawan dengan semut. Apa benda dapat? Dia tengok semut. Semut dia. Kan? Semut pandang dia. Dia pandang semut pandang dia. Tak ada siapa tahu siapa betul, siapa salah. Kan marah dengan kucing hutan ke apa kan. Actually benda tu tak ada ujian. Sebab tu para anbiya duduk tengah-tengah bandar. Sebab para anbiya dihantar tengah bandar untuk berdakwah. Bukan duduk dalam hutan. Peliknya zaman sekarang ni ada orang ajak jom tinggal kat hutan. Buat apa? Nak uji iman. Uji iman kahwin. Kau kan tak tahu iman kau kuat tak kuat, nak kahwin. Tengok betul tak, sabar tak sabar. Saya seorang yang sabar. Sabar dengan duduk dalam hutan tu kan, nyamuk gigit, tak ada benda. Percayalah cakap. Yang sabar betul apa? Ada isteri. Marah perempuan. Tak, dia maksud dia ni lah, sama lah, berkeluarga, bermasyarakat, dan kita tahu nilai kita sebenarnya. Adakah anda seorang yang sabar? Kahwin dua. Ada kawan kita kata kalau nak tahu sabar tidak, kahwin dua pula. Allahuakbar. Tapi cerita dia gitulah. Maksud dia itu yang betul. Cuma kadang-kadang mereka ni dia dapati macam tu. Dia tak dapat yang Nabi ajar kan pada kita, yang Allah turunkan wahyu ni, dia tak dapat nak pegang. Dia rasa macam tak kena. So sebab tu yang tuan-tuan nampak dia masuk hutan tu. Itu punca sebenar Itu punca sebenar. Okey. Bahkan dia berpaling darinya atau ragu-ragu terhadapnya atau mendustakannya. Okay, berpaling tak tengok atau ragu-ragu ataupun mendustakan, kata tak percaya. Ada di kalangan mereka berkata, dibolehkan menipu kerana maslahah yang rajih. Boleh menipu kerana maslahah yang kuat. Okey, kerana para anbiya telah melakukannya. Para nabi dikata melakukan. Tapi dia cakap kat sini, dia bukan refer kisah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam, kisah dia tentang Nabi apa yang dia kata aku telah tipu 3 penipuan, yang bila dia kata pada kaum-kaum dia ajak pergi ke tempat tempat penyembahan kan, dia tak pesta, dia tak pergi, dia kata ini sakim, aku sakit. Kemudian bila kaum tanya kau ke buat ini pada tuhan-tuhan kami, dia kata apa? Tak yang besar ni buat. Tanyalah kau nak jawab. So, itu je yang dikatakan sebagai kata-kata dia pada zat Allah Taala. Yang satu lagi yang ketiga dan Sahih Muslim, yang bila raja zaman dia dia pergi ke Mesir, sebelum pergi Palestin dia singgah Mesir. So raja tersebut nak ambil isteri dia. Ketika ditanyakan siapa, dia cakap pada isteri dia, kata saudara. Saudara, bukannya suami. Kalau suami, raja tu bunuh. Kalau saudara, raja tak bunuh. So dia cakap macam tu. Jadi basically itu kalau betul itulah yang dimaksudkan. Tapi kumpulan ni bila dikata para anbiya melakukan, contoh macam tuan-tuan dengar orang kata ada Nur Muhammad sebagainya. Lepas tu tanya, Nabi tak ajar. Nabi tak sebut. Ada sebab Nabi tak sebut. Dia kata Nabi tak sebut. Nabi sengaja tinggalkan. Nabi sengaja suruh. Dia sebut macam tu. Sedangkan dalam Quran Karim, Allah Ta'ala dah letakkan satu guideline. Kan kita pun belajar sifat para Nabi. Kan? Antara sifat dia ada apa? Tabligh. Menyampaikan. Dia tak boleh simpan satu benda pun. Kalau dia simpan satu benda pun daripada apa yang Allah Ta'ala wahyukan, dikira telah khianat. Dia sifat amanah, bukan khianat. Dia macam mana awak boleh kata para Nabi menipu? Tapi kerana apa mereka mainkan tadi tak ada dalam hadis, maka mereka terpaksa kata para anbiya dah suruh. Dia tak suruh dah. Ni suruh tak bagi tahu. Ini dia cakap sendiri. Okey. Dia kata apa melakukannya. Dan ada di kalangan mereka yang berkata, ini boleh untuk kebaikan umum, bukan khusus. Ini untuk umum okey, tapi untuk orang khas tak boleh. Okey. Sama seperti mereka orang yang berkata bahkan khayalan-khayalan ini seumpamanya dibuat untuk mendekatkan hakikat kepada hati orang awam. Maksudnya anything yang datang ni untuk dekatkan saja, tapi relatifkan itu yang dikehendaki oleh Allah Taala. Ini sudut pasal. Sedangkan kita ni yang dituntut dari kita patuh yang Nabi ajar. Sudah, habis cerita. Ikut Nabi kan. In kuntum tuhibbunallah, kamu mencintakan Allah. Allah Taala suruh Nabi kata fattabi'uni, ikut aku, ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi diorang twistkan sebab banyak ajaran ataupun amalan mereka buat tadi mereka kata tak ada, para anbiya tak tahu. Ataupun para anbiya ni sebenarnya sorokkan.
kerana bimbangkan orang awam ni tak boleh faham. Sedangkan Nabi berdakwah kepada badui. Tahu badui, dia hantar sahabat jumpa badui. Bukannya jumpa orang bandar je, orang badui pun dia hantar sahabat pergi berdakwah, bawa keluar. Sampai badui tu datang jumpa Nabi, tanya, betul tak engkau utusan cakap macam ni? Nabi kata, ya lah. Nak ceritakan dakwah Islam ini bukan untuk orang cerdik pandai sahaja, kepada semua manusia. Tak kira apa bangsa, tak kira apa kasta dia. Tak ada sebarang garis panduan di situ. Inilah jalan Al-Farabi dan Ibn Sina. Tapi Ibn Sina lebih hampir kepada iman pada sebahagian aspek sekalipun dia tak beriman. Ni kata-kata Ibn Taymiyah. Sebab sudut pada masalah Ibn Sina ni, dia ada sudut masalah dia punya kata-kata dan tulisan dia tadi dalam penafian tentang Allah Ta'ala sebenarnya. Memang ada. Benda ni kita panggil apa? Kita kata yang banyak orang tak tahu. Banyak orang kita panggil dia sebagai tokoh Islam dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada kata-kata kufur keluar daripada dia. Bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullah mengkafirkan Ibn Sina. Dikafirkan Saya ingat sekali dekat Perlis, tajuk ni dia buat. Pasal nak tukar nama surau, nama masjid. Nama masjid tu nama Masjid Ibn Sina. Lepas tu nak tukar nama masjid. Dia suruh saya berceramah tajuk Ibn Sina siapa. Dia ada tempat dia hantar saya. Jadi saya pun ceramah pada malam tu. Jadi memang pada orang awam malam tu ada sikitlah dia orang macam tak puas hati. Jadi dia kata macam saya kata yang mengkafirkan dia adalah, saya sebutlah Imam Al-Ghazali. Dia orang jadi macam kan dia tak puas hati lagi. Dia orang macam, saya kata kalau yang kafirkan ni Ibn Taymiyah cakap, saya fahamlah. Tapi yang kafirkan Ibn Sina, yang kata dia kafir adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kan sufi dah kan? Sufi pun kata dia kafir. Tak mana lagi kan? Ini kena jaga sikit. Kadang-kadang orang kita ni dia macam sentimen kan. Dia lupa sebenarnya siapa. Walaupun zaman sekarang kan depa ni. Tapi memanglah kita kata jasa dia kepada dunia dalam perubatan tu kita nafikan. Macam jasa orang buat kapal terbang lah, walaupun dia kafir. Itu masalah dia. Mungkin Allah Ta'ala bantu manusia. Islam ni boleh dibantu dengan orang yang tidak beriman. Apa masalah dia? Zaman Nabi SAW dahulu dalam Sahih Muslim, dan satu peperangan berlaku, seorang lelaki, dia para sahabat kan duduk sebut nama fulan syahid. Dia orang sebut nama seorang lelaki, fulan syahid. Nabi kata tak, aku nampak dia dalam neraka. Lepas tu para sahabat kata, ya Rasulullah, ni lelaki ni tadi paling ke depan dalam peperangan, paling maju, paling berani. Neraka. Nabi kata aku nampak dia dalam neraka. Nabi dapat wahyu. Ketika para sahabat macam sugul, macam pening kepala tau. Sebab lelaki ni tadi punya ke depan masuk neraka. Dan dia orang duduk belakang, duduk mana? Tiba-tiba tengah-tengah dia orang macam tu, seorang lelaki angkat tangan. Dia kata, ya Rasulullah, aku saksi engkau. Nabi kata macam mana? Dia kata, ya Rasulullah, lelaki ni tadi yang diorang engkau cakap dia dalam neraka, diorang kata dia ni syahid kan? Aku bersama dia sepanjang peperangan. Dia ke depan, aku ke depan, dia ke kanan. Mana dia pergi, aku ikut. Sampai seperingkat dia cedera banyak, dia tak tahan, dia letak pedang dia ke tanah, dia letak ujung pedang dia ke badan dia jatuhkan badan dia. Dan dia mati. Nabi berkata, Allahu Akbar. Ini sabda Nabi. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni Rasulullah. Aku bersaksi Tuhan bukan Allah, aku adalah utusan Allah Ta'ala. Kemudian Nabi panggil Bilal untuk keluar daripada kemah Nabi, seru pada orang ramai. Ni ayat dia. Dia kata, ala la yadkhulul jannah illa nafsul mu'minah. Ketahuilah, oi, dengar sini. Takkan masuk syurga kecuali jiwa yang beriman. Takkan masuk syurga kecuali jiwa yang beriman. Kemudian, wa innallaha la yansuru hadzal din birrajulil fajiri. Tapi namun Allah Ta'ala pasti membantu agama ini dengan lelaki yang jahat. Mean the person is ahli neraka tapi dia bantu Islam. So jangan jadikan sentimen bantuan dia tadi sebagai asas untuk kita kata dia mesti betul. Ada orang kata macam mestilah dia betul. Tak. Sebab Nabi sendiri dah sebut. Nabi kata Allah akan bantu agama ini dengan lelaki yang jahat. So mungkin orang tu ahli neraka tapi dia bantu Islam. Itu sudut yang kena faham kan, kena perhatikan betul-betul. Okey. Dia kata apa? Dia kata sesiapa yang digapai oleh risalah Muhammad SAW. Okay, siapa-siapa yang dicapai pada dia oleh risalah Muhammad SAW, tapi disilaukan oleh bukti-bukti dan cahaya-cahayanya, sedangkan dia melihat bermacam-macam ilmu manfaat dan amalan yang baik terdapat dalam risalah berkenaan. Dia nampak dia ada fahaman tersendiri, tapi dia dapat lihat dalam Islam tu ada ajaran yang betul. Tapi kerana dia tersilau dengan keadaan tadi, pasti dia akan mentakwilkan nas-nas kitab sunnah mengikut kebiasaan saudara-saudaranya dalam menyelewengkan kata-kata daripada kedudukannya. Dia tahu dalam Quran tu ada, tapi dia tak nak tolak. Tapi dia takwilkan, dia pusing. Maksud ini, maksud lain. Dia pasal dia nak lagi.
Kan intipati Islam tu dia masih nak. Tapi dia tak nak macam yang Nabi terangkan, tapi dengan cara yang lain dia tukar. Ini contoh, kan? Dia nampak kebenaran tapi dia terbalikkan. Ikut cara teman-teman dia biasa. Lantas mereka menyelewengkan apa yang diberitakan oleh Rasul SAW dari kalam Allah dengan penyelewengan yang akan menjadikan mereka kufur. Tak, kata tu kan, kalau mereka ulang, seolah kufur dah. Benda dia orang cakap tu macam kufur, macam seolah Nabi tak tahu, dia tahu. Macam Nabi tak pandai, dia pandai. Itu betul benda berakhir bila dia pusing datang kan. Dia kata-kata yang tadi kadang-kadang dia tak sedar. Okay. Dengan sebab sebahagian takwilan terhadap beberapa ciri tanzil. Mana apa yang Allah turunkan, dia tak puas hati, dia pandang ciri penurunan wahyu tadi, dia tak setuju, maka dia pusingkan, jadi kufur dengan sebab itu je. Kadang-kadang. Okay. Sehinggalah beliau berkata, dalam menggambarkan manhaj mereka, dia kata Ibn Taymiyah, dia kata mereka ini menjadikan Al-Quran sebagai mainan dan menjadikannya untuk permisalan-permisalan seperti apa yang dilakukan oleh musyrikin terhadap orang musyrikin sebelum mereka. Seperti mana mereka dahulu lakukan pada Nabi SAW. Kan orang-orang musyrikin dahulu dengar Quran, tapi mereka main-mainkan apa yang boleh dimain-mainkan. Kenapa mereka buat macam ni? Kerana mereka ini, terdapat di kalangan mereka yang mengutamakan wali-wali kamil dan filsuf kamil ke atas Nabi SAW. Kita tengok kadang-kadang orang tu dipandang wali. Ini kes biasalah. Wali-wali ni kan dipandang wali yang kamil, rasul yang kamil, filsuf yang kamil lebih mulia daripada seorang nabi. Punca ni mereka kata macam ni sebab apa? Sebab bagi diorang, okey, ahli filsuf ni sampai kepada kebenaran sebab berfikir. Wali-wali sampai kepada darjat sebab beramal. Sedangkan nabi-nabi atau rasul-rasul sampai kepada kenabian pilihan Allah. Yang ini berusaha, yang ini berusaha, yang ini tak usaha. Sebab Nabi dan Rasul bukan pilihan, bukan dapat jawatan tadi dengan kerja. Dia dapat jawatan tadi Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala yang pilih. Sebab tu Allah Ta'ala pilih, sebab tu jadi macam tu. Dia jadi Rasul bukan sebab kerana dia banyak baca Quran, tak. Jadi kadang-kadang diorang nampak yang ni pilih, yang ini dengan effort, usaha, struggle. Zikir, tinggalkan kahwin, tinggalkan sekian. Ini yang bagus ni. Tinggalkan semua, berfikir. Bagi mereka lagi bagus. Sebab tu diorang boleh tolak para anbiya dengan suka hati. Bila filsuf cakap, yang saya paling tak boleh terima, kalau anda kata orang tu dia ambil ahli falsafah punya kata-kata, dia tinggalkan sabda Nabi. Enggak masalah. Yang ini boleh kita lihat antara paling simple dalam masyarakat kita, pengajian kitab Hikam Ibn Atha'illah Sakandari. Walaupun dia baik sekalipun, ataupun orang sibuk pada Mahatma Gandhi punya kata-kata ke, walaupun kata-kata tadi sedap dan bagus, kenapa anda tinggalkan kalam Allah? Kenapa tinggalkan kalam Rasul? So ini lebih utama untuk dikedepankan. Kenapa pergi ambil yang ni? Tapi pasal dari mereka ni kan, rasa mulianya. Sampai saya dengar ada orang kata apa? Dia tanya siapakah idola anda daripada pemimpin? Dia kata idola saya adalah Mahatma Gandhi dan juga Ayatullah Khomeini. Terkejut saya. Dia jawab, apa hal pakcik ni kan? Allah Alam kan? Ini masalah. Okay. Ada di kalangan mereka yang mengutamakan sebahagian wali mengikut sangkaan mereka, atau sebahagian filsuf seperti diri dia sendiri. Dia kata, bukan orang lain diri dia. Dia kata, wali ni bagus tapi dia tunjuk diri dia. Ini macam ada Ismail Kasim. Yang bila kan Nabi kan tak pernah ni para sahabat. Dan Nabi suruh tengok para sahabat, Nabi hantar para sahabat untuk mengajarkan agama. Tapi bila dia nak masukkan ajaran dia, zikir nafas dan sebagainya kat dalam masyarakat, tak ada link daripada sahabat dan sebagainya, dia keluarkan statement. Dia pergi ke Indonesia sekali, dia keluarkan sahabat telah munafik gitu. Semua sahabat telah munafik. Jadi ada orang bangunlah tanya dengan dia soalan tu, dia marah. Kamu masih muda, tidak tahu, belajar dengan wali. Belajar dengan wali. Saya macam apa hala ila syarikalah kan. Bila dia rasakan orang tu interpretasi tak betul sebab orang tak erti, tapi dia mesti betul sebab dia wali Allah. Ni wali Allah punya penjelasan. Macam mana kan kita tak faham? Kalau Nabi pun tak pernah sampai ke situ, awak sampai ke situ sebab apa? Macam mana awak boleh interpretkan Quran dengan pengertian macam tu? Dia kata Allah Ta'ala mengatakan Nabi Muhammad telah semua sahabat telah munafik. So dia kata dalam Quran kata idza ja'akal munafiqun qalu innaka la rasulullah. Bila datang pada engkau wahai Muhammad, orang-orang munafik mereka berkata
engkau adalah benar-benar utusan Allah. Sebenarnya actually syahadah Nabi minta pada kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan. Munafik punya syahadah, innaka la Rasulullah. Dia ditambah lam taukid. Tuan-tuan bayangkan tuan syahadah wa asyhadu anna Muhammadan la Rasulullah. Benar-benar utusan Allah. Dia ada kalimah tambahan. Jadi Allah Ta'ala terangkan, dan apa masalah dia? Yang Nabi ajar, kita melafazkan Muhammad Rasulullah. Tapi dia main kat situ. Pasal balik pada asal, buang sahabat, boleh masuk dia punya ajaran. Selagi para sahabat ada dalam kita punya equation ni, diorang tak boleh masuk. Itu kena penting. InsyaAllah nanti dalam bab mempermainkan usul-usul syariah, nanti kita akan lihat tajuk ni. Okay. Dia kata apa? Dia kata diri sendiri ataupun syekhnya atau ikutannya ke atas Nabi SAW. Dan barangkali mereka berkata, dia lebih afdal dari satu segi, Nabi lebih afdal daripada satu segi yang lain. Dia boleh cakap yang tu. Nabi bab ni, Nabi bagus. Tapi bab ni, guru saya bagus. Ayat macam ni keluar. Mereka memiliki kekufuran dan pembohongan terhadap utusan-utusan Allah, setara dengan kekufuran pembohongan mereka terhadap risalah Allah Ta'ala. Sama. Macam mereka tak percaya Quran, macam tu mereka tak percaya dengan utusan-utusan Allah. Mereka menyamakan kata-kata yang disampaikan oleh para Rasul daripada Allah Ta'ala dan kata-kata mereka sendiri. Ni saya pernah jumpa sendiri orang yang cakap macam ni. Tapi kalau ikut pegang pelik juga, dia pergi belajar hadis. Suka pergi ambil sanad lah hadis sebagainya, tapi dia cakap yang tu. Dia boleh kata apa? Kalau Nabi boleh tentukan hari Sabtu ziarah Masjid Quba, kenapa Habib tak tentukan pagi Jumaat ziarah kubur? Saya ceritakan berkenaan pengalaman tengok dekat Yaman tentang geng-geng yang suka sembah kubur ni. Dia datang pagi Jumaat mesti pergi dekat kubur-kubur wali-wali. Lepas tu pergi kubur wali ni, dia berhenti kubur ni. Dia ada tawaf dia lah. Ada sistem dia. Jadi bila saya terangkan tajuk tu, yang kawan ni dia nak pertahankan amalan tu, dia kata apa? Kalau Nabi boleh pilih hari Sabtu untuk ziarah Masjid Quba, kenapa Habib tak boleh tentukan pagi Jumaat ziarah kubur? Masalah kat situ apa benda? Ini Nabi. Itu saya tinggi suara. Itu Nabi, saya kata. Macam mana boleh Habib awak setara dengan Nabi? Tak setara pun. Tak layak satu walau sehabuk pun dengan Nabi SAW. Yang peliknya, diorang ada idea macam tu. Idea bahawa apa kata-kata wali, kata-kata Nabi. Macam Syiah lah. Kata-kata imam tu lebih tinggi daripada kata-kata Nabi. Sebiji. Tak ada beza. Pasal dia bagi mereka ada lebih tinggi banding Nabi SAW. Okay, bahkan dia samakan kata-kata mereka sendiri. Dan mereka menyamakan utusan Allah Ta'ala dengan diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri. Okay. Ibn Taymiyah rahimahullah dan tajuk yang lain membahagikan pelaku bid'ah kepada pecahan berikut. Okay. Yang bila kita jumpa bid'ah ni, dia ada beberapa kumpulan yang kita boleh nampak secara nyata. Pertama, dia kata ahli ilusi dan khayalan. Orang ni dia delusional, tahu delusional. Delusional ni benda tak patut kita percaya tapi dia percaya macam tu. Nak kata orang yang macam mana ya? Dia tak gila tapi idea kepala dia tu gila. Macam tak logik tapi dia yakin itu logik. Saya tengok ada satu perdebatan seorang syekh dekat US, dia dakwah kepada Islam. Lepas tu seorang perempuan Kristian datang kat dia. Dia kata dia nak terangkan. Dia kata kalau sekiranya kan engkau bunuh orang, kau dosalah, kesalah. Kemudian hakim mahkamah nak lepaskan kau, dia suruh kau bunuh anak dia pula. Adil tak? Mana yang berdosa engkau, dia kata engkau berdosa, kau bunuh orang, tapi hakim mahkamah bagi anak dia, suruh bunuh anak dia untuk engkau hapus dosa. Bunuh anak aku, supaya adil. Adil ke? Perempuan tu dia kata adil. Kita macam kan dia tahap macam tu kan, kata bodoh kan, kata tak elok guna kata orang tak elok. Dungu kot. Dia tahap dungu ni, ada tahap dia teruk sangat. Benda macam putih dia katakan hitam kan, benda tak tajam dia katakan tajam. Ini delusional dia panggil, ahli khayalan dia panggil. Jadi nak fahamkan kumpulan ni memang dia punya fikiran dia tak pernah logik. Okey. Dia kata apa? Ahli ilusi dan khayalan. Orang-orang yang melihat bahawa para anbiya bercakap kepada manusia ikut apa yang dikhayalkan, diilusi pada mereka. Kemudian para anbiya ni kena dapat khayalan. Khayalan. Sebab tu para anbiya cakap ikut khayalan mereka.
Sekalipun perkara berkenaan bukanlah semikian. Nabi cakap tu bukan macam tu pun. Ni khayalan je. Nabi-nabi dikhayalkan. Dia ingat diorang perangai macam tu, para anbiya pun perangai macam tu juga. Berkhayal, time bercerita. Kan tuan dengar orang siapa jumpa bomo. Pernah jumpa bomo angkat tangan? Semua hidup pernah kot? Tak pernah? Pernah kan? Ngaku je lah. Kan kalau kita dengar geng-geng bomo ni cakap kan, kita macam luar biasa tau apa dia cakap. Dia cerita tu macam biar pernah pakcik ni kan. Sekarang lah. Zaman dulu kita percaya je. Dia kata ni ada orang hantar barang ni. Dia hantar pakai angin. Benda tu ada dekat. Kan kita percaya. Heboh lah, kita pagar rumah lah. Kita buat kerja tu. Tapi tajuk tu khayalan tu, kita bayangkan benda tu ada. Jadi sekarang ni kumpulan ni, first ni, dia kata para anbiya ni berkhayal. Jadi cerita khayalan. Realiti bukan macam tu, tapi para anbiya ni macam high, macam kena dadah dia kata. Sebab tu dia kata, dan diorang pun try macam tu sebab kita jadi macam gila tu. Zikir-zikir, goyang-goyang badan, cabut tudung dan sebagainya kan. Dia ingat para anbiya macam tu juga. Macam diorang nak sampai tahap tinggi kena jadi gila macam tu. Kerana ini termasuk dari masalah orang ramai. Kenapa para anbiya tak cakap direct benda betul, tapi pasal ini masuk dalam masalah orang ramai. Ini rasa pernah kita bincang dalam tajuk apa? Kitab Iljamul Awam, Ilmu Kalam yang kita buat dia apa Sakinah. Memang tajuk tu timbul. Sebab Ibn Ghazali disebut, dia kata kepada kalian, ada soalan. Dia kata kalaulah benda yang sepatutnya tentang zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala ni, sepatutnya kan cakap terus terang kan baik. Kenapa Nabi gunakan lafaz-lafaz yang tangan, mata, kan, istiwa? Kenapa? Jadi ada satu kumpulan dia kata para anbiya tak reti nak cakap. Tak ada kalimah nak guna. Dia kata macam tu. Jadi gunakan sebab ini yang orang awam faham. Mudahkan dia kata. Walaupun sebenarnya tak ada penjelasan tambahan pun. Nabi tak kata tangan lain maksud dia. Tak ada, tak cakap, Nabi cakap tangan. Stop situ. Pasal kita pula yang kita ada kaedah, Nabi kata tiada kita faham kalimah tak tahu cara. Berdasarkan laisa kamitslihi syai'. Kan? Tiada serupa. Tak nak bayang tak boleh. Tapi faham kalimah kena faham lah. Kau sebut air. Faham air ke tak faham air? Faham kan? Macam air macam was-was lagi. Okey, bayangkan kalimah air lah kan. Macam mana, macam contoh macam hadis Nabi kata apa? Nabi kata kana Allah. Ini yang sahih, lafaz sahih. Kana Allah wa lam yakun syai'a. Dahulunya hanya ada Allah dan tak ada apa benda lain. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dan arasy Allah ketika itu di atas air. Faham kalimah? Tak tahu cara. Habis kita. Faham. Faham? Dia air tu bertakung dalam mangkuk ke terapung ke? Jangan fikirlah. Itu sudut yang asal masalah ni. Fikir buat apa? Kita faham kalimah, pasal Allah Ta'ala tak ada contoh. Kalau manusia ni ada contoh, kita boleh bayangkan. Muhammad tu datang naik kereta. Kereta apa? Kereta lah. Kereta apa? Alah, kau tak faham punya. Kereta apa? Bagilah contoh kan. Bolehlah pasal benda tu ada contoh. Tapi kalau dia kata pada Allah Ta'ala, dia sebutkan dirinya, Nabi terangkan tentang Allah Ta'ala, kita tahu kalimah tak tahu cara, itu je. Simple as that. Itu cara mudah dia. Jadi golongan ni, dia kata para anbiya tak boleh terangkan sebab diorang pun tak tahu untuk masalah orang ramai dia cakap macam tu. Walaupun ia adalah penipuan. Dia kata ini adalah penipuan untuk kebaikan orang ramai. Apa yang Nabi tipu tu, tipu untuk ramai. Macam suruh solat, suruh sekian. Sebenarnya tak perlu pun. Diorang datangkan idea tadi. Kedua, ahli penjahilan. Itu orang melihat bahawa para anbiya dan pengikut-pengikut para anbiya adalah jahil lagi sesat. Semua ikut para anbiya, jahil lagi sesat. Ini geng-geng kalau jumpa geng apa hakikat, kalau tuan dengar menyerap darah. Dia dengar dia cakap kan, ini orang syariat ni kacau kita tak sekian, ini syariat. Dia cakap tu kan, memang dia anggap siapa ikut syariat ni jahil lagi sesat. Tak tahu apa dikehendaki oleh Allah dengan apa disifatkan pada dirinya pada ayat-ayat dan kata-kata para anbiya. Dia kata tak ada, orang ramai tak faham apa yang firman Allah Ta'ala, apa sabda Nabi. Itu sebab diorang jadi tak tahu. Okey. Ketiga, ahli penyelewengan dan pentakwilan. Ni yang selewengkan. Dia tak kata tolak, dia tak kata sekian, dia pusingkan maksud. Orang-orang yang melihat bahawa para anbiya tidak menginginkan dengan kata-kata mereka melainkan apa yang benar dalam realiti sesuatu perkara. Dan kebenaran dari realiti satu perkara tadi adalah apa diketahui oleh mereka mengikut akal fikiran mereka. Mengikut kadar para anbiya fikir. Tapi realiti tu bukan macam tu. Tak semesti pada realiti macam ni. Daripada diorang lihat macam tu. Okey.
Kemudian mereka berijtihad dalam mentakwilkan nas-nas mengikut apa menepati pendapat mereka. Diorang start gunakan nas-nas tadi nak fikir macam mana. Ini maksud dia apa? Ini sudut yang sangat penting kita kena faham. Pada asas ni memang orang-orang yang pelaku bid'ah ni usul pertama mereka nas ditolak. Cuma cara tolak nas tadi ada dua cara lah. Satu pertama tadi dia reject daripada depan. Satu lagi dia tak reject daripada depan, tapi dia kata ayat ni sekian. Tapi kalau macam ni dia tak betul lah pula. Dia larikan. Untuk larikan maksud daripada yang zahir. Ini bahaya kita kata bentuk berlaku usul dia. So secara asalnya kalau kita kenal sifat ni, jangan kita ada perangai yang sedemikian. Bila kita tak boleh buat dan sebagainya, angkat tangan kan. Kita sami'na wa ata'na kan. Saya lemah, saya sekian, saya silap. Tapi kalau kata orang tu dia gunakan dalil dan nas, dia terbalik kan apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk menepati kehendak dia, itu termasuk dalam masalah ni. Dia tolak tapi dengan cara lembut, atau dia reject dengan terang-terangan. Okey, baik. Wallahu a'lam. Ada soalan? Sebenarnya limit berapa lama? Tak apa tak apa, alhamdulillah. Okey. Pasal kalau dekat belah Selangor dengan KL masih lagi azan isyak berhenti balik. Kadang-kadang kita rasa macam tak puas lah pula kan. Kita bukan suka bercakap, tapi benda nak sampai kan tak sampai. Macam rasa macam diorang pun kata macam lah sekejap je. Tapi masalahnya peraturan macam tu. Kat sini okey lah kot, alhamdulillah. Okey, ada soalan tak ada? Okey. Tak ada, alhamdulillah kita berhenti sini. Semoga Allah Ta'ala jadikan peluang untuk kita bertemu lagi pada masa yang akan datang, menyambung tajuk kitab kita ni dan kita habiskan dengan baik. Dan tajuk kedua ni insya-Allah pada sudut zaman sekarang ni, mutakhir ni, usul kedua yang perulukkan sumber penilaian syariah ni, tuan-tuan akan dapat lihat dengan banyaknya, dengan macam-macam grup. Yang ini tolak rejam, yang ini tolak sekian, yang tolak sekian, semua sekali ada. Maka boleh tuan-tuan nampak lah, yang ini anti hadis, yang ini sekian. Dia akan jumpa dengan sangat-sangat terang. Dia tak ada ni. Pasal itu sebab kenapa buku ni memang saya kata di antara buku yang terbaik bagi asal. Kadang-kadang orang tak faham tentang ikut sunnah. Ada orang niatkan ikut sunnah ni ikut sunat. Sunat kan, sunat maksud dia buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Sedangkan sunnah yang kita nak fahamkan di sini adalah benarnya jalan kita dalam mengikuti agama. Bukan masalah buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Ia bukan macam tu. Okey, baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.